Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, selamat sejahtera. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan semua? Selamat datang ke TGC Weekly Training. How to start quantum meter. Untuk sesi pada malam ini kita bermula dengan know your product, dan pada malam ini kita akan bersama dengan seorang speaker yang agak digemari oleh ramai audience dekat Zoom ni dan menjadi permintaan ramai untuk bersama dengan Sir Hilmi di ruangan Zoom kali ini. Jadi sebelum saya perkenal dan panggil Sir Hilmi pada malam ini, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, adakah tuan-tuan dan puan-puan dah pun buka akaun Quantum Meter? Jika dah, berikan komen 1. Jika belum, berikan komen kosong di ruangan chat. Silakan. 1. Oh, Syira Ibrahim, hai. Syaz, 1, hai. Manggara Syaputra, hai, orang dari Indonesia pun ada. Oh, 11111. Oh, dari Kelantan pun ada. Zahra, Masri, hai. Lina, Siti Fatimah, Zahir, Kelantan, Hesh. Lagi siapa tak sempat nak baca. Oh, Syazwan, Syakira, Razali, hai semua yang komen. Terima kasih. Jadi kebanyakan daripada yang komen ni semuanya dah pun ada akaun Quantum Meter. Right, so tidak mengapa. Pada malam ini, saya yakin dan pasti yang join pada malam ini sebenarnya nak fahami dengan lebih lanjut lagi, nak tahu dengan lebih jelas lagi berkenaan dengan syarikat dan juga fasiliti yang ada di Quantum Meter. Jadi saya tak nak buang masa, kita nak bersama dengan Didi, apa ni, Sir Hilmi. Ini bakal ni. Dia dah tumpah nombor dah ni. Tersalsul pula kan. Sir, hai Sir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Puan Huda. Seronok ada hari ni dengan Puan Huda. Semangat. Kita ambil aura Puan Huda hari ni. Semangat lah. Alhamdulillah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, untuk makluman semua, pada malam ini Sir berada bersiaran dari Semporna kerana ada tugas dekat sana. Jadi kita kemungkinan ada, kemungkinan lah, tapi kita tak minta. Mungkin kita ada gangguan, tapi tidak mengapa, teruslah stay dan Sir akan terus bersama dengan kita. Betul tak Sir? InsyaAllah saya cuba yang terbaik. Saya dah standby beberapa network internet ni. Kalau yang ni tak jadi, saya cuba yang lain. InsyaAllah. Kita cuba apa yang terbaik untuk semua, insyaAllah. Sir sebenarnya bersungguh-sungguh untuk berkongsi dengan semua. Kalau sebelum ini, Sir berkongsi berkenaan dengan reseller ataupun berkenaan dengan ladder to success. Bagaimana Sir ni, walaupun dia ada tugas sebagai lecturer dekat Melaka yang memang dia kena buat setiap hari, tapi sempat lagi membantu ramai orang untuk gandakan aset emas di Quantum Meter. Jadi pada hari ini saya akan berkongsi dengan kita berkenaan dengan syarikat dan juga produk. Okey Sir, sebelum kita teruskan, saya nak tanyalah Sir, pada Sir mula daftar Quantum Meter ni pada bulan berapa? InsyaAllah kalau tak silap saya baru lagi daftar. Saya selalu consider diri saya sebagai orang baru sebab saya baru bermula tahun lepas, bulan 6 tahun lepas. Belum cukup setahun lagi ni, belum cukup setahun. Saya baru lagi banyak lagi benda saya nak belajar dengan orang hebat dalam ni. Tapi hari ni saya tak cakap saya hebat, saya tengah cuba berkongsi apa yang saya seronok nak kongsi dengan semua orang. InsyaAllah ramai kat dalam ni orang-orang hebat yang akan boleh kongsi. Tapi saya cubalah hari ni dengan Puan Huda. Untuk pengetahuan semua, pada kali pertama Sir ni diajak oleh kakak dia sendiri. Betul tak Sir? Dia ajak kakak kan? Sir sama juga dengan orang lain, dia tak percaya dengan Quantum Meter ni. Jadi boleh tak Sir ceritakan sedikit sebanyak bagaimana Sir bermula, macam mana dengan pada mulanya Sir tak yakin apa yang Sir buat sehingga kan Sir bermula dan sekarang ini Sir aktif buat sharing juga. Alhamdulillah, insyaAllah. Betul, kalau ingat-ingat balik memang malu, kelakar sebenarnya. Lepas tu jadi malu, cakap kenapa laku dulu jahat kan.
Jahatnya cakap kakak aku ni kena scam. Kakak Betul. sendiri. Kakak sendiri tu, betul. Kakak saya sendiri yang ajak. Saya rasa kakak saya dekat dalam ni. Waktu kali pertama kakak saya ajak saya lah cerita kat saya. Pasal benda ni saya jadi macam, ni macam too good to be true ni. Macam mengarut je. Saya adalah orang kan, kalau benda ni terlalu best, macam terlalu best, macam tak boleh percaya je, saya tu cakap tipu. Sebab saya suka pelihara saya punya mindset, diri saya dengan keluarga saya macam, okay, jangan percaya dengan benda mengarut semua ni. Saya macam tu. Tapi masa kakak saya cakap tu, dia cerita-cerita, saya cakap mengarut, tak percaya. Macam-macam kakak saya cuba pujuk saya, sampai dalam hati saya cakap, ya Allah, yang tu semua mengarut tu, menipu tu. Kalau dia cakap dia boleh claim itu ini, saya cakap, bolehlah aku cakap matahari tu geran tanah aku punya. Kalau tak ada orang nak buktikan, dia boleh claim macam-macam. Dia semua orang boleh claim, aku milik ini, aku ada itu, aku ada ini. Tapi kalau you tak ada evidence yang boleh buktikan kat saya boleh cakap matahari tu aku punya. Kalau kau nak beli tanah kat matahari, kau kena minta kat aku. Saya jenis buat lawak macam tu lah. Tapi jujur saya nak kongsi dengan yang ada kat dalam ni ramai. Saya tengok ada 130 orang. Ramai. Saya happy. Terima kasih. Selamat datang. Saya lupa nak ucap selamat datang. Selamat datang kepada semua. Terima kasih. Okay. Saya nak kongsi sikit-sikit je lah. Untuk makluman, background saya dulu saya pernah bekerja di telco, syarikat telco antara yang syarikat telco besar di Malaysia. Saya bekerja sebagai fraud prevention investigation. Memang department kita detect fraud, penipuan, dan kita akan buat investigation kalau berlaku apa-apa penipuan. Tapi untuk bahagian telco lah. So saya dah terbiasa dengan banyak-banyak kes fraud, buat investigation kan. So masa orang cerita kat saya pasal benda ni, saya rasa macam susah je nak percaya. Kita tak faham kan, kita tak faham lagi benda tu. Terus saya macam block. Tapi sambil-sambil tu bila kakak saya cerita, saya dengar, saya absorb, saya cubalah kan memberi peluang kepada diri, saya investigate. Saya investigate sendiri tau Puan Huda. Saya email semua bank-bank yang terlibat. Kejap lagi kita cerita pasal bank. Saya personally email semua bank-bank tu. Tanya. Saya sampaikan Perthmin saya email, Bring saya email. Sebab nak tahu kan. 4 buah bank tu semua saya email. Saya nak dapatkan feedback dari orang. Okay, lepas tu bila dah confident, barulah saya mula letak duit saya. Lepas tu betul lah boleh dapat duit. Betul lah. Ni betul ni. Okay, lepas tu macam dah tak banyak lagi lah. Betul juga ni. Okay, dah lah. Habislah, jual lah benda best. Sebab bagi saya kan, saya ni kan suka bercakap. Kalau macam kawan-kawan yang ada kat dalam ni, nampak saya ni suka bercerita dengan orang. Kalau saya pergi kedai makan best, balik saya cerita dengan kawan-kawan saya, kat kedai makan tu dekat Melaka ada kedai best. Saya tengok movie best, saya akan cerita movie best. Ataupun movie ni tak best, jangan tengok tak best. Saya macam tu. So bila saya ada benda yang best, tentang benda yang sangat best, yang boleh manfaat kepada orang, mesti saya akan kongsi dengan kawan. Masa tu tak ada niat pun nak buat duit dengan kawan, tak ada pun. Kongsi sebab excited, macam kawan aku ni mesti suka juga. Tu je niat saya. Boleh dengar tak saya cakap? Saya takut putus-putus lain sikit kat sini. Ya, ada putus sikit tadi. Ada putus sikit. Sorry, minta maaf. Itu yang saya seronok lah sebenarnya dengan Quarter Metal ni. Itu yang saya seronok bercerita. Okay. So sebenarnya saya lupa perkenalkan nama penuh Sir. Sebenarnya Sir ni nama penuh dia. Dekat depan tu dia ada TS. TS TS Haji Hilmi Awakal. Betul tak Sir? Boleh panggil saya Hilmi je, boleh. Berkait dengan sistem Sir. Teknologi. Teknologi. Yes. Betul, teknologi. Jadi agak related lah. Agak related dengan Okey, Sir. Sir, kali pertama Sir join tu dengan produk yang mana satu terlebih dahulu? Saya memang waktu join tu, sebab saya ni memang orang cakap saya suka duit tu sebenarnya, astagfirullahalazim. Saya rasakan siapa-siapa yang kat dalam ni mesti ada suka nak menggandakan simpanan kita. Kalau boleh besarkan lagi, tambah lagi aset kita nak cuba tambah. Sebab bagi saya ada satu konsep ni lah, kita orang Islam, kita kena banyak duit. Sebab kita banyak duit, kita boleh banyak tolong ramai orang, tak kira bangsa, tak kira agama, tak kira manusia ke haiwan ke, insya-Allah kita ada duit, kita boleh tolong ramai. Saya dengar Sir ni suka bantu student juga. Betul ke Sir? Alhamdulillah, insya-Allah apa yang termampulah saya. Serius lah.
nak cakap banyak tu tak, sikit lah, sikit-sikit saya buat lah, insyaAllah saya cuba. So kali Ah. pertama masa terus GAE lah. Saya terus JE, tapi jujur ni saya jujur dengan semua saya pun orang biasa, saya start dengan 1 unit je dulu. Lepas 1 unit saya dapat untung dalam masa sebulan tu, okey lah, bolehlah terus ni. Okey, dari pembelian GAE 10 kan, yang paling berapa average keuntungan yang saya dapat, keuntungan bersih untuk 1 unit tu? Saya suka kongsi benda tu. Dah, insyaAllah saya cuba jawab beberapa soalan. Thank you, terima kasih banyak Puan Rosia. InsyaAllah saya cuba. InsyaAllah saya tak berapa hebat sangat. Kat dalam ni lagi hebat sebenarnya Puan Huda ni lagi hebat dari saya. Saya tengah belajar banyak dengan dia. Kita pula. Saya belajar, cuma saya beri peluang untuk berkongsi. InsyaAllah saya doakan semua pun jadi orang hebat dalam ni. InsyaAllah, amin. Yang dah join, tadi saya jawab, saya join bulan lepas, bulan 6 tahun lepas. Tahun lepas saya join. Okey, tadi soalan kita apa Puan Huda? InsyaAllah saya lupa. Berapa average keuntungan untuk unit GAE yang saya dah buat? Okey, berapa keuntungan? Saya punya keuntungan, saya boleh cakap paling rendah saya dapat 25%. 25% paling rendah. Sebab saya ni jenis set target. Kalau bawah 20 tak nak jual. Bawah 20% saya tak nak jual. Ya, kita yang boleh target benda tu, berapa keuntungan yang kita nak kan? Betul. Awal-awal, ni kalau tuan-puan semua yang kat dalam grup ni nak tahu, awal-awal saya join saya cakap apa tahu? Kalau dapat untung lebih je daripada SB setahun, alhamdulillah aku akan syukur dah. Saya akan syukur dah. Kalau lebih 5% setahun. Lebih 5% setahun, alhamdulillah saya syukur, saya tak minta lebih. Tiba-tiba Allah bagi lebih. Tapi kalau Allah bagi lebih, saya syukur lagi lah. Alhamdulillah, ya Rabbi Tuhan, kalau Allah bagi lebih. Lepas tu macam apa yang berlaku adalah ada yang saya dapat sampai 70%, 80%. 70-80% untuk 1 unit tu saya. Untuk 1 unit, betul. Dahsyat lah tuan-tuan dan puan-puan. Dengar tuan-tuan dan puan-puan. Ini bukan apa itu untuk personal diri saya sendiri. Ni betul-betul ni. InsyaAllah betul-betul. Ini betul. Saya cakap saya tak cakap tipu, saya sharing, and then saya dalam kumpulan saya yang kecil ni, alhamdulillah, saya nak cerita juga, saya ada seorang rakan saya, insyaAllah ada tak kat dalam, saya tak tahulah ada, kalau ada mungkin seronok saya, dia pun seronok saya cerita pasal dia. Dia dapat untung 23% dalam masa 6 hari. Wow. Rezeki lah kan sir? Kawan saya tak holding power tinggi pun. Tapi dalam grup saya ramai je seorang je lah. Rezeki Allah bagi kat je dalam masa 6 hari dia dapat untung 23%. Saya sendiri pun tak pernah dapat 6 hari 23% tu. Tapi kawan saya dapat. Tuan-tuan dan perempuan, boleh tak komen di ruangan chat kat mana lagi tempat yang tuan-tuan dan perempuan boleh dapat macam ini? Ada ke tempat lain? Ada. KM, kalau nak tahu kakak saya, kalau Puan Huda nak tahu, kakak saya yang saya cakap, yang ajak saya tu, kakak saya yang ajak saya tu, ada pun saya rasa dia ada kat dalam ni. Mungkin dia tengah gelak-gelak tu, saya tengah kutuk dia ni. Kenapa? Dia, sebab dia ni, kakak saya ni kan dia di rumah, dia sibuk, dia sangat sibuk. And then dia malas nak tengok sistem. Kan kadang-kadang bila kita suruh jual, masa tu dia sibuk, dia tak sempat nak jual. Hujung-hujung sampai 6 bulan. Sampai 6 bulan dia tak jual-jual lagi dia punya barang, dia punya JE 10 tu. Tahu-tahu dia untung 140%. Tu dia, 140%. Lebih daripada 100% ni. Dalam masa 6 bulan. Ya, betul. Dahsyat lah. Sebab tu lah kan. Kalau ada duit tu terus dia beli. Kan? Tak payah tunggu-tunggu dah. Tak payah fikir banyak lah, InsyaAllah, okey, dia macam ni lah. Kenapa saya cakap tak nak fikir banyak? Sebab saya sendiri buat investigation saya sendiri, saya buat research, saya email syarikat-syarikat ni, kejap lagi saya akan kongsi kenapa. Dan saya sendiri memang akan letak duit simpanan saya untuk yang saya ada holding power tu, yang saya rasa saya boleh simpan setahun, memang saya terus letak kat JE tanpa fikir panjang. Alhamdulillah. Terus benda ni kita nak kongsi semua orang kan? Ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan, siapa kat sini tak sabar nak tahu lebih lanjut lagi berkenaan dengan company dan juga produk yang ada dekat Quantum Metal ni? Boleh komen. Tak sabar dekat ruangan chat. Siapa yang tak sabar? Saya, Bibobi. Rabia, saya tak sabar. Lagi kita nak tengok berapa ramai yang tak sabar nak dengar berkongsi daripada ni. Abang Bombo pun ada, Syuhana pun ada.
Nofatin Nadia tak sabar. Syakira Razali pun tak sabar. Jadi Roy pun tak sabar juga. Ramai yang tak sabar ni Tak apa, sabar semua. Kejap lagi saya akan serahkan terus kepada Sir untuk sharing pada malam ni. Silakan Sir. InsyaAllah, terima kasih banyak Puan Huda. Okey, saya tahu masa tak banyak kan, saya tak nak ambil masa semua orang kat dalam ni terlalu banyak. Saya nampak ada 199, dah 200 orang dekat dalam ni. Alhamdulillah, saya doakan ucapan saya hari ni lancar. Saya minta semua orang yang kat dalam ni ada fikiran yang terbuka, open minded untuk terima apa yang saya nak kongsi. InsyaAllah moga perkongsian malam ni dia beri manfaat kepada saya dan kepada semua yang ada kat dalam ni. InsyaAllah, saya doakan begitu. InsyaAllah, amin. InsyaAllah, amin. Okey, saya cuba cakap cepat-cepat, tapi fahamlah insyaAllahnya kan. Saya hari ini nak berkongsi dengan semua tuan-puan, rakan-rakan yang ada kat dalam ni. Okey, pertama sekali saya mesti akan cerita pasal, saya akan ceritalah summary saya lah. Apa benda saya nak cerita malam ni. Nombor 1, saya akan cerita sedikit sebanyak tentang syarikat. Dan nombor 2, baru saya nak cakap pasal produk. Sebab kenapa penting untuk saya berkongsi tentang syarikat? Sebab sebelum kita nak invest ataupun nak letak duit dekat mana-mana syarikat sekalipun, kita kena tahu syarikat tu buat apa, dia punya stability, legit tak legit syarikat ni sebelum kita buat. Sebab saya sedih, sebenarnya jujur saya cakap. Saya bila baca surat khabar, saya baca ada orang cakap beribu orang kena scam sebab nak cuba menyimpan emas, cuba buat pelaburan dalam emas tapi kena scam, kena tipu apa semua. Saya rasa sedih. Kenapa? Mereka ni adalah orang-orang yang cuba mencari peluang tapi tak dapat. Dan tapi tersilap langkah dan akhirnya mereka pergi dekat syarikat-syarikat yang tak sah. Dan saya ada cara saya sendiri macam mana saya menambah keyakinan dalam hati saya tentang Aqib adalah syarikat yang legit. InsyaAllah saya ada cara saya sendiri. Saya harap puan-puan pun kalau buat apa investigation apa-apa pun, cuba buat investigation. Mesti ada cara sendiri dan saya kongsi. Jangan percaya 100% cakap saya, buat investigation sendiri. Saya kongsi je hari ni, okay? Okay, first saya mesti nak cerita pasal syarikat. Saya rasa saya seronok nak kongsi skrin saya. Saya share lah ya skrin saya dengan semua. Harap semua nampak. Okey, nampak kalkulator. Saya nak kira keuntungan ke apa ni? Bukan, tiba-tiba nampak kalkulator. Sorry. Okey, saya nak share ni sebenarnya. Tershare benda lain pula. Nasib baik tak ada benda peribadi kat situ. Hela nafas panjang saya hari ni. Nervous nak share takut kat komputer ni kan. Okey. So, hari ni saya nak kongsi pasal syarikat, benda paling basic lah pasal syarikat. Sebelum saya nak cakap pasal syarikat, saya nak tanya dulu kawan-kawan yang ada dekat dalam ni, kenapa kita perlu invest emas? Yakin tak harga emas akan datang untuk jangka panjang akan naik? Saya nak tanya, boleh tak komen dekat chat panel, kita rasa emas dalam masa 10 atau 20 tahun ataupun 30 tahun akan datang, akan naik atau turun? Kalau rasa naik, tulis naik. Kalau rasa turun, akan tulis turun. Boleh tak saya dapat feedback? Jom komen ramai-ramai. Yakin. Jom kita komen ramai-ramai. Naik. Saya tengok dekat chat. Alhamdulillah, naik. InsyaAllah naik. Okey, saya sukalah ramai orang yang sangat responsif. Terima kasih Rusdi, terima kasih Rusdi. Okey. Sekarang saya dah dapatkan persetujuan daripada semua orang dekat dalam ni. Kita ada keyakinan dalam hati kita ataupun kita percaya bahawa one day emas akan naik harga. Emas ni dia bukan akan turun. Kita tahu, kita tengok 20 tahun lepas pun emas naik sampai 400%. So kita beli emas hari ni akan naik. Itu nombor 1, kita kena yakin sebelum kita beli emas. Kalau kita rasa tak, aku rasa beli emas ni tak akan naik lah. Aku rasa kalau aku beli emas hari ni, lagi 10 tahun harga dia akan lagi murah. Kalau you rasa macam tu, saya rasa program ni tak sesuai lah untuk kita semua. Tapi untuk bercakap macam tu, kita kena berdasarkan fakta. Nanti saya kongsi dengan kawan-kawan semua, tuan-puan semua, fakta tentang graf emas ni. Kita akan nampak emas harga dia naik. 10 tahun, 5 tahun, naik harga dia. Okey, yang tu kita dah setuju nombor 1. Okey, bila kita dah setuju tentang situasi emas semasa, now kita akan terus cerita pasal company. Kita akan cerita terus pasal company sebab saya tak nak cerita detail pasal, sebab nanti masuk kelas ekonomi pula nanti. Saya akan buat lecture kelas ekonomi 3 jam. Okey. Kita akan cerita pasal produk pasal company je dulu. Okey. Nanti orang tanya, selalu orang tanya pasal syarikat ni baru ke? Pernah dengar? Ya, apa tu?
Okey, nanti orang tanya kan, syarikat kami tak pernah dengar macam baru lagi ke tak? Sebenarnya Quantum Metal dah lama pun, kita dah lebih 10 tahun pun syarikat Quantum Metal ditubuhkan, 2012 ditubuhkan. Tapi masa awal penubuhan Quantum Metal, dia tak jual produk emas je kepada consumer biasa macam kita. Dia bukan B2C, business to consumer, bukan. Dia adalah B2B, business to business. Tu jual emas kepada siapa? Quantum Metal ni dia jual emas kepada bank-bank tempatan, badan kerajaan dan juga peniaga-peniaga saja. Dia tak jual langsung kepada orang awam macam kita. Dia saja tak famous, tak perlu keluar iklan, tak perlu ada ejen sebab dia tak nak fokus pun dekat end user macam kita. Dia fokus pada businesses. Kalau tak silap saya, Puan Huda, betul tak kita Quantum Metal start jual dekat public 2019? Betul. Okey, Buka peluang bayangkan untuk menjadi merchant kepada orang awam. betul. Bayangkan 2019 selepas dia dah menjual emas kepada bank-bank ni, badan kerajaan dan peniaga-peniaga besar, baru je nak buka dekat kita. Sebab dia nampak dia nak kongsi peluang ni juga dekat orang awam macam kita. Orang awam macam tuan-puan, macam saya yang tak adalah ada duit 5 juta ke 100 ribu ke dalam akaun bank kita. Tapi dia nak buka peluang tu dengan kita juga. Okey, yang tu nak cakap pasal background syarikat sikit. Dan Quantum Metal, kita juga adalah pemegang, adalah peserta perdagangan komuniti dekat Bursa. Bursa Suk Asila. Bursa Suk Asila ni apa dia? Dia adalah komoditi yang patuh syariah saja produk kat dalam tu. So kita, Quantum Metal tu sendiri adalah peserta perdagangan komoditi untuk Bursa Suk Asila yang patuh syariah sahaja. Dan seterusnya, ini benda yang sangat kita sebagai orang Malaysia, sebagai orang Islam, contohnya orang Melayu, kita kena tahu apa yang kita nak beli ni, produk apa yang kita nak beli, apa yang kita nak simpan, emas kita nak buat ni, patuh syariah ke tak? Okey, itu penting, super penting sebab pendapatan yang kita dapat, kita nak make sure benda tu patuh syariah, halal, kita nak suap, guna duit tu beli makan untuk keluarga kita, kena make sure berpatuh syariah dahulu. Kena make sure benda tu. Okey, untuk makluman semua tuan-puan, Quantum Metal, penasihat syariah kita adalah Israk Konsultasi dengan Tawafuk Konsultasi. Kita punya sijil patuh syariah daripada Israk Konsultasi dan Tawafuk Konsultasi. Nanti saya akan cerita detail pasal benda ni bila kita masuk pada slide yang sepatutnya. Dan pasal patuh syariah ni super important. Memang super penting. Okey, bagi saya lah, saya tak tahu kawan-kawan atau tuan-puan yang lain rasa benda tu penting ke tak. Tapi bagi saya, patuh syariah tu penting. Sebelum saya nak letak duit saya ataupun nak invest dekat mana-mana produk ataupun syarikat, itu soalan saya nombor satu, patuh syariah ke tak? So, bila kita cakap pasal patuh syariah, dia akan cover like a lot of legality, a lot of things yang cover pasal benda-benda legal. Sebab tak senang je nak dekat Malaysia ni, siapa-siapa yang pernah bekerja dengan produk halal ke, nak dapat halal ke, nak dapat patuh syariah, dia bukan benda yang mudah. Betul tu, apa tu? Okey, ini pejabat kita kat mana? HQ kita kat Pulau Pinang. Kalau tuan-puan ada masa melawat ke Pulau Pinang, pergi sambil-sambil melancong tu bolehlah singgah ke office kita di Quantum Metal dekat Jalan Residency. InsyaAllah ada orang kat Penang kat dalam ni, boleh singgahlah pergi. Okey, kita ada, okey, ni daftar syarikat SSM. Itu saya nak cakap. Sebenarnya kalau saya dah cakap produk kita ni patuh syariah, saya tak perlu pun tunjuk daftar SSM ni pun tak apa. Sebab untuk dapatkan sijil patuh syariah, proses menyerahkan dokumen SSM ni dah berlangsung jauh lagi awal. So patuh syariah tu dah macam final yang paling hujung lah tu. Setakat tunjuk SSM ni adalah benda awal-awal, early stage saja dulu kan. Tapi untuk tuan-puan, kita tunjuk juga kita patuh syariah. Okey, ni office kita dekat Penang tu, saya tunjukkan. Kalau tuan-puan dapat tengok dekat bawah tu, ada nampak tak ada box warna kuning tu? Itu kita punya mesin untuk gold ATM machine. First gold ATM machine dekat Malaysia adalah dengan Quantum Metal. Okey. Alright, saya skip lah. Okey, siapa owner kita? Saya suka juga kongsi background tentang sedikit tentang kita punya board of director. Okey, owner kita adalah Datuk Lim Konsun. Itu gambar dia, insyaAllah. Saya tunjuk, saya kongsi. Dan kita ada pengerusi Quantum Metal kita adalah Haji Kamari. Kalau tengok dekat dalam slide, saya tulis juga, saya kongsikan jugalah siapa Haji Kamari ni. Dia dulu adalah bekas pengarah untuk Bank Negara, bukan calang-calang orang. Maksudnya orang ni memang orang yang daripada background daripada financial institution. So dia berada bersama-sama kita sebagai pengurusi untuk Quantum Metal. Dan kita ada Puan Aida. Puan Aida ni adalah antara orang besar lah, orang-orang hebat untuk Halal Hub di Penang. Saya setiap kali kalau berkongsi dengan orang Penang, tiba-tiba ada je orang-orang daripada halal industri, mesti akan
Puan Aida apa dengan kita ke? Yes, Puan Aida banyak menguruskan tentang urusan dengan syariah compliance punya benda lah, isu kan, isu maksudnya prosedur untuk halal patuh syariah ni, banyak Puan Aida juga yang bantu uruskan. Okay, next. Orang cakap kita scam ke, orang cakap kita tak boleh percaya ke, saya nak kongsi dekat sini, Quantum Metal kita melaporkan kepada bank negara setiap tahun. Under AMLA, Anti Money Laundering Act, Akta Anti Pengubahan Wang Haram. Kita kena melaporkan kepada bank negara setiap tahun, kena tunjukkan kita punya wang keluar masuk kita. So, berani tak kita kalau nak cakap kita ni syarikat tipu, syarikat scam, tapi kita nak melaporkan pergerakan wang kita kepada bank negara. So benda-benda macam ni sepatutnya kena buat kita yakin lah. Kalau tanya saya jadi yakin dengan syarikat. Oh, kalau siapa yang memang bekerja di financial institution, saya tak tahu siapa kat dalam beramai 246 orang ni, saya yakin pasti ada yang pernah memang terlibat dengan financial institution. Yes, you akan tahu AMLA tu apa. Okey, ini saya tak nak cerita, saya dah ceritakan tadi pasal Bursa Asila. Okey guys, tuan-puan, kalau kita masuk ke website AUFI, website AUFI ni adalah Majlis Emas Dunia, World Gold Council. Quantum Metal pun kita berdaftar dengan AUFI. Okey, kalau masuk website AUFI, nampaklah juga, boleh Google, boleh cari website, boleh cari logo Quantum Metal ada dekat dalam AUFI ni. AUFI ni adalah Majlis Emas Dunia yang ditubuhkan di Bahrain. Okey, even international organisation pun acknowledge Quantum Metal. Okay, so sekarang saya nak senaraikanlah, listkan beberapa syarikat yang patuh syariah. Saya tak nak cakap Quantum Metal is the only syarikat yang tawarkan emas digital patuh syariah. Saya tak nak cakap macam tu. Saya tolong juga senaraikan in case kalau kawan-kawan rasa macam, oh syukur bila emas yang aku ada dekat Effin ke, dekat Maybank ke, dekat mana-mana public gold ke, itu semua adalah yang patuh syariah. InsyaAllah kita boleh jual beli tanpa perlu risau benda ni ada halal haram tentang income yang keuntungan kita terima. Dan Quantum Metal pun salah satulah daripada syarikat yang dapat patuh syariah ni. Okay, next. Ya, saya. Okay. Alright, so Israk Company pula. Israk ni pula siapa? Israk ni, okay, bank negara tak bagi kita directly lah untuk accreditation untuk patuh syariah tu. Di bawah bank negara ada Israk. Israk ni ditubuhkan oleh bank negara sendiri untuk menguruskan hal-hal berkaitan dengan patuh syariah ni. So Israk ni sendiri dah memberi kita accreditation patuh syariah. Okey. Okey, saya laju pasal slide-slide ni semua saya tengok dah 9 hampir 9.30 ni. Okey, ini memang cakaplah ini kalau kita keluar TV semua. Okey. Alright, so yang ni adalah Israk bagi kita patuh syariah. Sijil patuh syariah untuk ke semua produk kita, produk JSA, GCA dengan JAE. Okey, ini sijil-sijilnya. So saya nak tuan-puan, kawan-kawan kat dalam ni yakinlah bahawa memang produk-produk kita ni patuh syariah. Again, saya nak ulang, tak mudah untuk dapatkan syariah accreditation ni. Okey, strict lah, melalui proses auditing yang strict lah. Okey, next tadi saya cakap kita dapat juga daripada Tawafuk, right? Okey, ini adalah sijil patuh syariah kita, antara penasihat syariah kita juga daripada Tawafuk Consultancy. Okey. Alright. And next, kita bukan saja dapat patuh syariah daripada local agency, kita juga dapat daripada international agency. Kenapa kita perlukan international? Sebab produk Quantum Metal, klien kita bukan sahaja di Malaysia, kita dah penetrate beberapa negara dekat Asia ni. So, kita perlukan juga pengiktirafan patuh syariah daripada antarabangsa dan kita dapat daripada Raqabah LLC. Okey, nampak tak slide saya? Okey, daripada Raqabah. Okey, now saya nak kongsi slide dekat semua orang. Ini adalah rakan strategik kita. Rakan strategik untuk Quantum Metal, Bank Muamalat, Lions Bank, Rajib Bank, Effin Bank. Siapa mereka ni semua? Mereka ni semua adalah orang pula syarikat bank yang membeli emas daripada Quantum Metal. Sebelum kita ni orang awam beli. Bayangkanlah bank-bank sendiri percaya kepada Quantum Metal. Kita kan orang awam, kita simpan duit kita kat mana? Kita biasa simpan duit kita dekat bank. Kita orang awam, kenapa kita simpan duit kita kat bank? Kita percaya dengan bank, kita simpan dekat bank. Tapi sekarang, bank-bank ni sendiri, dia orang percaya kepada Quantum Metal. Sebab dia beli emas dengan Quantum Metal. Bank ni dia tak beli emas macam kita. 1,000, 2,000, 3,000, 4,000. Dia belikan dalam amount yang besar. Dan untuk itu, bank-bank ni semua, mereka dah buat due diligence dia orang sendiri.
dah check, diorang ada tim yang akan investigate syarikat-syarikat macam Quantum Metal ni yang nak masuk untuk jadi sebagai supplier emas kepada mereka. Bayangkanlah ya, saya cakap dengan tuan-puan semua. Kalau bank sendiri boleh percaya kepada Quantum Metal, mereka dah ada tim due diligence sendiri yang akan buat investigation tentang syarikat ni legal ke tak legal. Kenapa kita tak nak percaya pula? Kita punya... Maksudnya dia buat kajian dulu rasa. Betul. Tu saya cakap, dia dah buat kajian, dia dah buat due diligence mereka sendiri. Sebelum nak beli, takutlah kan sebab diorang, bank ni dia pegang amanah daripada duit-duit kita semua kan yang kita simpan. Sebelum dia nak investigate atau nak beli, nak bagi duit tu pada orang, dia dah buat siasatan mereka sendiri. Bila dia tengok tak ada red flags, saya harap kawan-kawan, tuan-tuan faham kan maksud saya. Tak ada red flags, maksudnya tak ada benda-benda isu error apa semua, makanya diorang pun belilah emas daripada Quantum Metal. Okey, Puan Huda, sebenarnya kan Puan Huda, saya sendiri ada kawan-kawan yang bekerja yang dekat audit firm. Mereka pun memang buatlah run dalam sistem untuk buat KYC. Diorang dapat tahu memang sebenarnya bila bank ni, diorang buat investigation, dia bukan tengok secara general je macam kita kan, paling-paling pun check kat website, Google. And then kita buat apa? Paling-paling kita email je lah syarikat. Kan, itu level kita. Tapi kalau level bank, diorang investigate ada tak legal case berkaitan dengan Quantum Metal tengah berlaku ataupun yang berlaku 10 tahun dulu. Itu je untuk pasal syarikat. And then dia listkan nama board of directors. Board of directors yang ada dengan Quantum Metal ni, diorang ada isu tak? Ada isu tak? Nama baik diorang macam mana? Ada, itu yang kita panggil sebagai red flags. Tapi dengan Quantum Metal, alhamdulillah benda-benda macam tu tak ada. Maka bank pun yakin dengan mereka. Siapalah kita kalau tak nak yakin dengan mereka? Adakah kita punya sistem komputer kita kat rumah ni ataupun kita ada a team, staff 10 orang untuk buat investigation dekat dalam bilik rumah kita? Kita tak ada benda itu semua. Tapi bank ada, syarikat-syarikat audit firm ada, mereka dah buat dan mereka nampak Quantum Metal tak ada red flags. Itu antara sebab kenapa saya cakap saya yakin. Okey, saya teruskan. Itu saja sebab saya sebelum buat Puan Huda, sebab saya nak kena jaga nama baik saya kan, sebab saya pensyarah, saya kena buat investigation saya sendiri sebelum saya nak invest apa-apa atau sebelum saya nak cerita ke orang. Macam hari ni saya nak cerita apa-apa dekat tuan-puan, saya dah investigate dulu. So kalau katakan saya tersilap, saya cakap siapalah saya, sebab bank sendiri buat silap. Faham tak? Bank sendiri kalau bank buat silap macam mana? Tapi sebab bank, saya yakin bank-bank dah buat investigation je sendiri, maka dan saya pun dah buat effort saya sendiri, email. Kalau tuan-puan nak tahu, semua bank Muamalat, Alliance Bank, RJ Bank, Afin Bank, Angkasa, Arahnu, semua saya email. Semua so, apa jawapan dia orang? Apa jawapan dia orang? Okey, nak tahu tak soalan saya tanya apa? Saya email pada bank-bank ni semua, apa hubungan anda? Silakan. Apa hubungan bank anda dengan syarikat Quantum Metal? Diorang reply sangat cepat, tak sampai 3 hari diorang reply, bank-bank dia reply. Semua bank-bank yang reply dia cakap Quantum Metal adalah pembekal emas, gold supplier untuk syarikat mereka. Bayangkan bila saya dapat email, wow, Quantum Metal supply emas dekat bank-bank ni. Okey, masa tu saya dah macam, okey, aku berdosa dengan kakak aku sebab aku cakap dia kena scam. Masa tu dah mula rasa dah malu ni, aku nak kena jilat balik lidah aku ni sebab aku dah cakap kakak aku bukan dari tu. Itu yang cakap dari tindakan Ya, sebab dah cakap dulu kan baru investigate. Patutnya investigate dulu baru cakap. Padan muka, kena kat muka sendiri macam tu. Satu peringatan untuk kita semua. Belajar lah antara yang saya belajar. Okey, jangan terus menghukum. Investigate dulu. Siasat dulu. Betul. Okey, ini semua surat-surat lah, email-email surat daripada bank-bank mengatakan apa hubungan mereka dengan Quantum Metal. Okey, ini Keluar TV ni semua tak payah cakap lah ya. Okey, dan saya nak kongsi jugalah pasal DPIM ni. Kalau tuan-puan nak tahu, ada banyak juga syarikat-syarikat dekat luar ni macam kedai makan ke, tadika ke, mereka dah mula membenarkan proses urus niaga dekat kedai mereka. Contohnya kita pergi restoran, kita nak bayar kan, kita boleh pilih nak bayar pakai cash boleh, nak pakai Maybank to you boleh, MAE boleh, duit now boleh, nak pakai e-wallet boleh. Now kita dah tambah lagi satu, ada banyak juga restoran dan kedai-kedai dekat luar ni boleh terima bayaran menggunakan emas. Betul tu saya. Betul, saya nak beli selipar apa semua kan, guna akaun emas je. Sekarang. Saya dulu waktu saya menyimpan emas dinar dan emas-emas dalam bentuk gold bar, saya fikir macam manalah kita nak beli urus niaga beli dalam bentuk emas. Saya terfikir-fikir 10 tahun saya simpan emas. Bawa dalam dompet.
takkan saya nak letak, lepas tu kalau saya nak beli barang RM5, takkanlah nak bayar dengan 1 dinar. Betul tak? Kan? Nak bagi bayar macam Saya mana? terfikir-fikir benda macam tu. Okey, akhirnya tahun 2022 saya jumpa satu sistem di mana inilah cara di mana saya boleh buat bayaran atas pembelian saya dekat luar sana tu bayar guna emas, dan saya dah cuba bayar guna emas dan saya rasa ya Allah happynya dapat buat bayaran guna emas. Syarikat tu boleh terima. Dan kenapa? Antara sebabnya saya nak cakap sebab Dewan Perdagangan Islam Malaysia DPIM ni, okey, Haji Saha adalah pengerusi ataupun presiden DPIM. Dia sendiri giat mempromosikan quantum metal ni dekat dia punya ahli. Dekat ahli dengan orang luar semua. So banyaklah ahli-ahli perniagaan kat luar tu mula terima emas, mula terima quantum metal dan membolehkan urus niaga berlaku di dalam syarikat mereka dengan menggunakan emas. Okey, yang tu yang best. Okey, saya skip saya teruskan lagi. Okey, ini angkasa, Biro Angkasa pun ada dengan kita. Saya skip. Ini negara-negara yang kita dah ada ahli lah. Okey, dan macam tu kalau tanya saya sendiri dah ada dealer di Indonesia. Alhamdulillah, saya rasa tim Indonesia saya pun ada dekat dalam ni macam support Malam saya ni bercakap. Malam ni Tuan nama apa ni? Ada tadi. Ada. Mangara, tak silap saya Mangara ada. Mangara InsyaAllah ada. Okey, tim saya daripada Indonesia pun ada. Okey. Okey, dah 16 minit saya cakap pasal syarikat tadi. Now, quantum metal dapat emas daripada mana? Kita kena tahu juga ni, dia jual emas, kan? Takkanlah dia jual emas, dia dapat emas out of thin air, daripada udara muncul emas, tak kan? Dia mesti ada orang yang supply emas. Melombong sendiri ke? Okey, tak adalah kita cakap kita melombong sendiri. Walaupun sekarang quantum metal dah ada lombong emas sendiri kan? Betul tak Puan Huda? Ya, betul. Dekat baru dah pun bermula. Dah mula beroperasi. Kita dah ada lombong emas kita sendiri. Bayangkan quantum metal, ekosistem emas kita dah lengkap bila kita ada lombong emas kita sendiri. Tapi saya tak nak cerita pasal tu. Yang tu nanti kita jumpa, kita boleh borak-borak. Tunggu yang rasmi. Yang tu kita tunggu. Yang tu official statement semua. Tapi dah keluar juga official statement. Kan? Okey, kita dapat emas kita daripada mana? Daripada Perth Mint Australia. Perth Mint ni antara syarikat ataupun kilang emas yang mengeluarkan emas berkualiti tinggi di dalam dunia. Kalau nak tahu, kerajaan China sendiri beli emas daripada Perth Mint. Boleh Google cari maklumat tersebut. Okey. So siapa Perth Mint ni? Perth Mint ni adalah kilang apa dia? Betul. China sendiri membeli dari Perth Mint Kerajaan China sendiri membeli emas daripada Perth Mint. Search sekarang. Boleh search. Okey. Boleh cari, nanti kan ada cerita itu ini semua. Saya suka bila ada banyak drama, ada isu. So nanti bila tiba-tiba quantum metal memperbaiki keadaan, dia nampak okey, rupanya ada salah faham kat situ. Okey, naik lagi nama kita quantum metal. Okey, sebab Perth Mint ni dia bukannya syarikat cilik-cilik anak, bukan. Dia adalah kilang emas milik 100% kerajaan Australia Barat. Jangan main-main lah. Kita dapat emas kita pun daripada Perth Mint, daripada kerajaan Australia itu sendiri. Okey. So kalau guys tuan puan masuk dekat dalam Perth Mint punya website, akan jumpalah, dia akan cakap lah quantum metal adalah diorang punya pengedar emas, gold distributor kita. Kita akan nampaklah juga macam Rolling Red Silver, Sabah Bullion, Tome Gold. Adalah itu kan semua antara yang produk-produk yang dah famous. Mereka juga adalah pengedar emas Perth Mint Australia. Okay, next. Kita beli emas banyak-banyak sebab nak cakap kita pasal patuh syariah kan. Kat mana kita simpan emas kita? Kat mana kita simpan emas kita? Kita bukan simpan emas dekat dalam peti-peti kecil dekat Penang tu, bukan. Emas kita yang berkilo-kilo, bertan-tan ni disimpan di Brinks, Singapura. Siapa Brinks Singapura ni? Brinks ni adalah vault emas. Puan Huda, vault tu dalam bahasa Melayu apa Vault, gold vault. Peti besi peti besi emas. Peti besi emas yang memang dia punya industri, dia punya servis dia adalah gold vault dekat Singapura, dan syarikat ni dah ada lebih 150 tahun pengalaman menyimpan emas sebagai gold vault. 150 tahun tu tuan-tuan dan puan-puan. Ya, betul. Lama sangat. Kenapalah kita tak nak percaya emas kita disimpan di Singapura, di Brinks. Nanti ada orang tanya, lah kenapa simpan kat Brinks, bazir-bazir duit je, nak bayar-bayar sewa, nak bayar-bayar insurans segala bagai kan. Okey, antara tujuan utama juga kenapa kita simpan dekat Brinks, satu sebab kita punya security, safety, dan yang kedua
mudahkan kerja audit untuk patuh syariah tu. Puan-puan kalau kena ingatkan, kalau kita simpan sendiri nak kena audit, kita nak kena kira balik, kan senang kita ada third party yang kirakan emas kita tu berapa banyak, tinggal bagi report aja. So sales daripada kita kan boleh tally. Oh okey, Kalau tally kira ada jual. sendiri kan pandai-pandai pula. Pandai-pandai pula. Oh, kau pandai-pandai pula top up emas kau sendiri. Kita tak macam tu kan. So bila ada third party yang dipercayai dan diakui, dia punya credibility ni cakap, ya, Quantum Metal ada 4 tan emas simpan dengan kita. Tengok jual berapa. Oh, kita pun ada jual 4 tan. Kan benda tu tally. Benda tu kena tally daripada 0.0000 gram. 4 Yang titik penting kat situ kena telus kira. lah. Telus, betul. Sebab kita kena audit. Kita audit patuh syariah, Puan Huda. Betul. Audit patuh syariah. Okay, next. Okay, Brings. Nak cerita pasal Brings pula. Saya risau je kawan-kawan tunggu lama kat dalam ni, tak masuk produk lagi ni. Okay. Saya nak cerita juga pasal Brings ni. Kalau kita simpan emas, orang cakap nanti kalau jadi apa-apa pada Quantum Metal, habis emas kita. Jangan risau. Emas yang disimpan di Brings diinsurankan 100% oleh Lloyds of London. Lloyds of London. Okay, kalau kita simpan duit kita sendiri dekat bank, bank diinsurankan oleh PIDM sebanyak RM250,000 sahaja. RM250,000 saja. Tapi di Brings, emas kita diinsurankan 100%. Kalau you ada 1 juta emas dekat Brings, 1 juta lah yang diinsurankan. Okey, ada soalan tak sampai sini? Bila bercakap pasal Okey, pasal tuan dan company. puan-puan, ada soalan? Sekiranya ada soalan, boleh buka mic terus tanya Ada soalan tak? Kan, dekat ruangan chat tak ada Tiada. Ada? InsyaAllah tak ada. Tak ada, Alhamdulillah. Boleh saya teruskan tak? Saya nak cerita pasal produk. Nak tahu tak pasal produk? Kalau nak tahu boleh tak chat dekat situ? Nak tahu pasal produk? Siapa nak tahu tentang produk? Boleh komen nak. Okey, Zoe, Ziati, nak, Rabihah, nak. Terima kasih Zoe. Boleh nak Mirul, tahu produk. Dian, Syahir, Azwan, Mestilah Azul, nak. Alhamdulillah. Okey, saya nak cerita Diorang tak pasal sabar dah produk ni, Sir. sikit. Saya nak cerita pasal produk sikit. Yang penting tadi saya dah cerita 30 minit ni saya cerita pasal company. Sebab saya nak kita semua yang ada kat dalam ni, sebab saya tahu ramai yang dah register kan, dah tahu, dah register. You kena yakin dengan produk. You kena yakin dengan syarikat. Kalau kita tak yakin nak syarikat, kita pun takut-takut nak cerita dengan orang kan. Okay, now saya nak cerita pasal produk dan saya kongsi cara macam mana tuan-puan boleh cerita juga dengan kawan-kawan yang lain pasal produk. Sikit-sikit insya-Allah kita kena cuba, kena belajar kan. Okay, nak cerita pasal produk, saya akan offkan kamera saya dan saya akan share screen. Saya akan share screen saya. Okay. Produk Quantum Metal simple. Kita tak banyak produk nak kena hafal. Tak payah banyak-banyak. So, 3 je produk kita. Kita ada Gold Storage Account, Gold Convert Account dengan Gold Asset Enhance. Okay. Gold Storage Account adalah benda yang sangat simple. Dekat Gold Storage Account ni, JSA ni, dekat sini lah berlaku transaction. Kita beli emas, jual emas, simpan emas. Dia berlaku dekat sini. Apa yang bestnya dengan Gold Storage Account, dia sebenarnya dekat pasaran luar ada juga. Bank-bank sendiri ada buat akaun emas simpanan digital. Okey, contohnya kalau ada dekat Maybank, dia ada MIGA, Maybank Islamic Gold Account. Kalau kita dengan kawan-kawan kita, dengan syarikat lain pun akan ada tempat simpan emas ni. Tapi saya nak cerita apa yang bestnya dengan Gold Storage Account kita adalah, apa yang bestnya kat kita? Spread nombor 1 saya nak cerita. Spread kita adalah spread paling rendah di pasaran untuk pengguna awam macam kita lah, untuk penyimpan awam macam kita yang bajet tak begitu besar. Kita paling rendah. Bayangkan berapa kita bagi, berapa spread tu? 7%. Okay, mungkin ada kat dalam ni tak faham spread tu apa. Spread itu adalah untung emas. Kan ada orang ni tertanya-tanyakan, apa spread ni? Bila kita beli emas, bila kita dah mula involvekan diri dengan emas, kita kena faham. Spread itu adalah keuntungan yang syarikat ambil daripada hasil jualan emas. Contohnya, syarikat dapat emas ataupun dia beli emas kita dengan harga RM1,000, RM100, dia akan jual, katakan dia jual RM107. Itulah spread. That RM7 tak? Itulah spread kita panggil, keuntungan yang syarikat ambil untuk menjual emas. Okay, faham tak kawan-kawan kat sini? Faham tak tuan-puan? Spread keuntungan emas. So 7%. Kalau faham, komen faham tuan-tuan dan puan-puan. Kalau faham, komen faham. Betul. Jangan lupa faham ambil tak? nota. Itu maksud spread. Boleh sekali lagi tak? Okay, saya ulang ya. Spread ini, spread adalah keuntungan yang Quantum Metal ambil bila jual emas pada kita. Contohnya saya nak kira senang
harga emas 1 gram adalah RM100. Contoh, sekarang tak RM100, itu 10 tahun dulu punya harga. Okey, ya, 13 tahun dulu punya harga. Kita tengah cerita pasal emas harga 100. Contohnya, kalau syarikat Quantum Metal beli emas RM100, dia dapat emas RM100, dia tak akan jual kat kita RM100 juga. Dia akan jual kat kita RM107. So RM7 itu, 7% itu adalah keuntungan yang syarikat ambil. Boleh? Faham tak? Keuntungan yang diambil itu untuk cover kos-kos operasi apa semua lah kan, Sir? Betul. Dan kalau kita bisnes, mana ada orang bisnes tak nak Betul. untung? Semua orang bisnes nak untung. Nak dengan syarikat yang buat untung. Kalau syarikat tu tak buat untung, syarikat tu tutup, baik saya avoid. Saya kena bekerja, saya kena bersama-sama dengan syarikat yang buat profit supaya syarikat tu kekal maju jaya. Okey? Hello? Dengar tak? Dengar? Saya dengar. Okey, dengar. Sebab saya ada keluar error tadi. Your line is not stable. Okey. So, itu spread. Syarikat kita spread paling rendah. Kita, dan yang bestnya dekat GSA ni, Gold Storage Account ni, kita boleh beli emas serendah RM10 dan kat sinilah juga kita boleh transfer emas kita kepada kawan-kawan kita yang lain. Contohnya selama ni kan kita macam beli barang apa-apa kan, kita pinjam duit kawan kan, nanti aku transfer kat kau lah, guna Maybank to you. Kan biasa macam tu kan, kita guna bank transfer. Sekarang tak, aku bayar emas sajalah kat kau, boleh tak? Itu beli barang, makan KFC kat dia, bayar RM20 je bayarkan, kita bayar kat dia balik dalam bentuk emas RM20. Happy kawan kita dapat emas. Okey, dekat sini juga, dekat JSA ni juga, di mana kita boleh withdraw emas kita dalam bentuk fizikal. Nanti ada orang cakap, emas kita emas digital, tak ada fizikal. Tak tuan-puan. Emas kita ni kalau tuan-puan rasa macam rindu, nak sangat pegang emas kita, naklah pegang, nak peluk-peluk, nak cium-cium, kita keluarkan emas kita. Kita withdraw daripada JSA ni. Nanti besok, kalau kelas besok, akan ada sahabat saya yang lain yang akan kongsi cara-caranya pula. Saya ni cerita pasal produk je. Okey. Okey, clear tak pasal JSA ni? Sir, nak tanya. Ya, silakan. Boleh tanya. Yang harga spread 7% tu kan, yang ni untuk emas 999 je. Kalau 916 Betul, kita tak ada. Kita tak ada jual kan? emas kualiti rendah. Emas kita semua 999. Maksudnya perbandingan tu dengan emas yang sama lah kan, 25% tu pembelian dia kedai emas tu. Betul, sebab emas kita adalah kualiti 999, emas fizikal 100% bersandarkan emas fizikal 999. Emas Perthmin tu sendiri, itulah 7% yang syarikat ambil. Kita tak ada jual barang kemas lagi belum. Yang itu in the future. Mana tahu syarikat nak offer, tapi sekarang tak ada. Kita emas 999. Okay, sir. Thank you. Alright, cool. So next, saya nak cerita, ini antara produk yang saya suka sangat. Jujur saya cakap saya suka. Sebenarnya semua produk Quantum Metal ni saya suka. Yang ni pun saya suka. Nanti saya macam, semua sukalah. Macam tu. Okay. Yang saya suka dengan GCA ni adalah, nampak ni excited macam nak berdiri saya bercakap. Kalau saya on camera nampak betapa saya nak berdiri apa semua. Apa yang tak bestnya dekat Quantum Metal? Semua best-best je. Betul, Puan Semua Huda. tempat untuk kita buat keuntungan. Betul. Dekat sini, dekat Gold Convert Account ni lah yang saya sibuk cakap dengan semua orang kat sini. Dekat Gold Convert Account ni lah, produk yang kedua ni lah yang banyak bagi solution untuk kita punya financial problem. Ini solution kita ada banyak sangat. Dekat sini lah yang kita cakap juga macam mana nak selamatkan belanja hangus kita every month. Macam mana nak selamatkan belanja hangus kita every month? Selalu tak saya nak tanya tuan-puan dekat dalam ni, saya nak tanya tuan-puan, tiap-tiap bulan ada tak kita bayar bil? Contoh bil astro, bil elektrik, bil telefon. Sir. Bil internet. Okey, yang bil. Even student tu tak, tiap-tiap bulan kita bayar duit kereta kita. Kalau beli kereta kecil sikit, 500. Kalau beli kereta besar sikit, 2,000. Nampak tak? Otak saya fikir kereta 2,000 je. Orang lain tak, kereta aku 5,000 kena bayar sebulan. Sebab saya tak tahu, tak terfikir kereta apa yang mahal macam tu kan. Saya orang kampung kan. So saya terfikir kereta paling mahal pun bayar sebulan 2,000. Okey? Ada tak kita bayar? Kita bayar tak duit rumah? Tanya, ada tak kita beli rumah dengan installment, kita bayar duit rumah tu tiap-tiap bulan kat bank? Ada tak saya nak tanya? Kalau dekat chat panel tu boleh tak sama-sama tolong cerita? Ada tak? Ada tak? Ada. Hafiz cakap ada. Kita ada. Ada.
Oh, saya buka chat panel lah kat sini. Semua nampak screenshot saya kan? Of course ada. Semua orang kan, as long kita hidup dan kita nak meneruskan kehidupan kita, kita akan title semua emas 999. Okey, saya nak kongsi cara. Saya nak kongsi cara dengan ya saya. Saya tak pasti, sekejap tapi ada juga yang komen agak terganggu. Video dia macam lag sikit. Kadang kalau macam tu saya offkan video saya. Saya offkan video saya ya, sebab line saya tak okey. Saya offkan video boleh juga sir. Okey. Alright, saya offkan video saya tapi suara jelas tuan-puan suara jelas, suara saya jelas tak? Alhamdulillah jelas. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya tengok ada yang sedang bertanyakan soalan dekat ruangan chat. Saya minta tuan-puan dengar dulu dan cuba fahami apa yang Sir nak jelaskan. Di akhir penjelasan Sir baru kita tanya soalan. Boleh Boleh. InsyaAllah saya cuba macam tu. Okey, silakan Sir. Sebab saya takut saya ambil masa orang banyak kan. Allah, dah banyak dah. Okey, so dekat Gold Convert account ni, ini adalah solution di mana saya selalu cerita, kongsi dengan kawan-kawan. Yang ni lah saya rasa macam, ya Allah Tuhan tolonglah beri aku kekuatan untuk kongsi dengan kawan-kawan aku supaya diorang boleh selamatkan belanja hangus bulanan mereka. Daripada hangus begitu sahaja, diorang dah simpan dulu dalam bentuk emas. Jom saya kongsi saya kongsi dengan kawan-kawan. Saya kongsi dengan semua kat dalam ni. Saya nak sangat kongsi benda ni. Saya kongsi Okey, nampak tak skrin saya? Tak perlulah muka saya kat sini kan? Nampak. Tak perlu. Okey. Apakah itu GCA? Okey, kejap. Bismillah. Alright. Apakah itu GCA? Saya tulis kat sini merah. Padam dululah. Sorry, merah pula tulisan dia. Okey, GCA. Kan, saya nak cerita apakah itu GCA. Okey, saya nak cerita macam mana GCA ni bantu tuan-puan, bantu tuan-puan semua yang ada kat dalam ni untuk selamatkan belanja hangus. Benda ni sangat bagus, sangat bagus. Saya cerita pasal GCA ni. Saya anggaplah tuan-puan ada tiap-tiap bulan adalah kena bayar bil dalam 800, 900 sebulan kan. Kita tiap bulan mesti kita kena bayar bil. Anggaplah sebelum kita bayar bil tu kita dapat gaji, kita ada RM1,000. Kita ada RM1,000. Ini RM1,000 kita. Okey, ini cadangan saya dapat aja gaji, sebelum bayar bil, RM1,000 ni silalah beli emas dulu. Sila beli emas ketul. Inilah emas ketul yang kita ada. Nanti kita dapat berapa? Anggaplah harga emas hari ini adalah RM300. RM300. Kita bahagi dengan silap. Kita bahagikan 1,000 bahagi RM300. Berapa emas kita? Kita ada 3.33 gram emas. Kita dapat seketul emas ni. Seketul kita dapat emas. Okey, nanti you guys tanya pula, tuan-puan tanya, lah, kalau dah beli emas, RM1,000 dah jadi emas, ketul emas kita dapat, macam mana nak bayar bil? Betul tak? Mesti kita tertanya, macam mana nak bayar bil? So, betul? Inilah servis yang Quantum Metal offer dekat kita. Kita convert emas kita tu balik jadi kepada cash. Dan Quantum Metal akan bagi kita sebanyak 85% daripada nilai emas kita ni. Daripada nilai RM1,000 ni. Berapa kita dapat? RM850. RM1,000 kita beli emas, and then kita convertkan emas kita masukkan dalam GCA. Okey, kita akan dapat balik cash dekat dalam account bank kita. Proses 1 ke 5 hari bekerja. 5 hari bekerja akan masuk dalam akaun kita. Tapi ramai juga kawan-kawan saya ni macam 2 hari dah dapat, 3 hari dah dapat. Tak pernah, macam tak ada lagi dapat sekarang 1 hari. Je, saya. Betul, saya pernah buat pagi, petang dah dapat. Kakak-kakak saya pun macam itu. Pagi, petang dah dapat. Tapi sekarang saya tak nak janji dengan orang. Sebab nanti kan bila orang dapat 1 hari tak dapat, dia tak happy. So bila kita cakap orang 1 ke 5 hari, orang macam bolehlah tunggu. Dapat awal orang happy. Dapat lambat orang tak happy. Apa? Okey. Tadi Okey, so yang nanti kita akan dapat RM850 ni dalam masa 1 ke 5 hari bekerja. Dekat dalam akaun bank kita yang kita dah daftarkan tu. So, emas yang kita ada sebanyak 3.3 gram ni apa berlaku? Syarikat akan terus masukkan dia dekat dalam holding inventory. Macam masuk dalam penjara lah kononnya. Holding in penjara bank. Sorry. Gitulah saya guna istilah macam tu. Kita penjarakan emas kita sekejap. Sebab penjara kan dibebaskan, dia bukan hukum mati kan. Disimpan sekejap lah.
simpan dekat dalam holding inventory ni, and then bila cukup haul, cukup tempoh kita rasa ni dah untung dah ni, baru kita jual. Okay, so itu saya nak cerita sekarang. So nampak tak tuan-puan dapat apa sekarang? Emas yang bernilai yang seberat 3.33 gram ni ada dalam holding inventory, cash sebanyak RM850 ada dalam akaun bank tuan-puan. Boleh tak nak bayar segala-gala bil semua tu? Boleh kan? Alhamdulillah dah bayar. Nanti cakap pula, rugilah macam ni. Kita ada 1,000 tapi dapat 850. Yang tu kalau kita fikir macam tu. Macam mana pula kalau saya cerita macam ni dekat tuan-puan? Saya cerita, siapa-siapa orang accounting kat dalam ni mesti akan faham tentang jumlah aset yang tuan-puan miliki. Now, daripada 1,000 yang tuan-puan ada sebelum ni, now tuan-puan dah ada emas fizikal bernilai RM1,000 dan tuan-puan dapat cash bernilai RM850. Total aset tuan-puan sekarang dah ada RM1,850. Betul tak? Okey, ini aset yang kita ada. Okay, ini kalau kita cerita dari sudut accounting lah. Tapi kita tak nak cerita accounting, nanti complicated sangat. Now, tuan-puan dah ada emas harga 1,000 dan tuan-puan dah ada cash harga 850. Yang ni macam konsep pajak lah. Dia bukan macam pajak sangat, tapi konsep bagi nak senang faham, bagi orang Melayu kita faham, dia macam sistem pajak. Ada emas, kita pajakkan, and then kita dapat duit. Macam tu. Cuma dekat Quantum Metal, saya tak suka nak cakap sistem pajak. Kenapa? Kalau dia lekat dalam sistem pajak tradisional, jadi pajak dan gadai. Kalau kita tak tebus, maka tergadai emas kita. Tapi dekat Quantum Metal tak ada. Emas kita tak akan tergadai sampai bila-bila. Okey, itu menariknya kita. Now, saya nak cerita. Sampai sini tuan-tuan faham tak? Faham tak? Kalau faham, tulis faham boleh. Tuan-tuan dah confirm, boleh komen di ruangan chat. Faham ke? Faham tak? Faham, hebatnya DCA. Faham. Okey, alhamdulillah dah faham. Now, apa untungnya pula? Nampak macam tak ada untung sangat kan? Okey, saya nak cerita kat tuan-puan. Katakanlah tahun depan harga emas naik 20%. Tahun depan harga emas naik 20%. Okey, apa yang berlaku dekat emas kita yang harga yang 3.33 gram ni? So, value dia akan naik jadi saya tak tulis dolar pula. Akan jadi RM1,200. Nampak tak? Masa ni tuan-puan boleh cakap, emas dah naik ni, nak jual. Boleh tak? Boleh. Yang tu kan emas tuan-puan. Hak tuan-puan nak jual ataupun nak simpan. So sekarang dah ada, kalau jual dapat 1,200. So 3.33 gram tu nilai dia meningkat juga rasa 1,200 tu. Betul. Kan? Tahun lepas harga je 1,000. Tahun ni pula harga je dah naik dah naik 1,200. Tapi Mas berat dalam tak penjara berubah lagi tu. Dalam penjara. Ni dalam penjara. Sekarang kita nak membebaskan emas kita. Istilah kan. Kita nak macam mana nak bebaskan tu? Okay. Kita nak jual emas kita. Macam mana caranya? Dalam sistem kita klik je terminate dan kita nampak emas ni yang hari tu kita beli harga 1,000, now harga jadi 1,200. Soalan saya, adakah semua 1,200 milik kita? Bukan. Tuan-puan jangan lupa, jangan pernah lupa hari tu syarikat dah bagi kat kita 850. So kita kena pulangkan balik. Tolak 850. So tapi ada lebihan lagi tu. 1,200 tolak 850. Berapa kita dapat? 350. Inilah kita dapat untung kita bersama lebihan sebelum ditolak dengan management fees. Best tak best? Best tak best? Okey, faham tak konsep ni? Faham tak konsep ni? Ini konsep yang best sangat. Best sangat. Kalau best cakap best, boleh tak saya tengok dekat ruang chat panel? Tuan-tuan dan perempuan, best ke best? Kalau best, komen best. Best GCA. Best sangat. Best. Kalau best buatlah konsisten setiap bulan. Konsisten setiap bulan. Saya Sebab nak kita nak kejar grammage tu. Betul tak, Sir? Betul. Sir? Sir, respon saya, Sir? Saya tak dengar dah suara Sir. Ni dengar balik dah. Kita nak. Sir, kalau saya nak tanya kan, tak dengar suara Sir kan? Betul, tak dengar. Okey, kejap Suara putus. Sir, suara Sir dah putus-putus dah sekarang ni. Ada masa lepas habis cerita saya akan nak tunjuk betapa. Hello, dah tak? Hello? Tenggelam timbul dah suara Sir.
Allahu Akbar. Dengar tak? Dengar tak sekarang? Okey, dengar? Dengar Dengar Ya, dengar. Dengar. Okey. Alright. Okey. Saya nak cerita dengan tuan-puan saya nak cerita dengan puan kenapa saya sendiri simpan beli emas saya RM5,000 setiap bulan daripada gaji saya. Sebab kita tahu Ya Allah. Sekejap tuan-tuan dan puan-puan. Saya Terputus kejap saya terkeluar daripada Zoom, dia dah pun masuk. Kejap kita bagi ruang kejap dekat Sir untuk respon kita balik. Hello. Hello Sir. Saya dah dengar suara Sir. Sorry. Okey, dah dengar dah? Ya, dah dengar, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ah. Okey, sorry. Kejap Okey. Okey. Nak share screen balik Sir? Boleh sambung ke? Bunyi share macam screen robot balik? Sir. Apa dia, dengar tak? Dengar tapi dia macam bunyi macam robot. Sekarang ni okey, stable? Sekarang ni okey, stable. Okey, kenapa saya sangat suka simpan emas? Saya cakap tadi kan tiap-tiap bulan saya simpan, saya beli emas saya ini sebanyak RM5,000 dan saya dapat RM4,250. Saya akan dapat baliklah saya boleh bayar Sir. saya semua. Kenapa? Kenapa? Tak jelas. Kita tahu, Sir. kita tahulah, kita dapat news Okey, bahawa tuan-tuan dan in the puan-puan, next saya 10 years mohon harga untuk tuan-tuan dan kejap puan-puan sorry. off mic, beri saya untuk respon kepada Sir. Kalau semua orang respon, nanti Sir tak dengar saya respon pula. Okey, Sir, saya mohon Sir tutup dulu video. Sir boleh berikan suara. Saya nak dengar Dengar, Sir saya bersuara. dengar. Okey, saya dengar suara insyaAllah, Sir. Boleh dengar kan? Boleh dengar suara saya Ya, alhamdulillah dengar. Alah, sorry lah ya, terpaksa lah. Alah, saya kena tukar gambar lah. Gambar tak formal sangat. Tak apa Sir, tak apa. Okey, kenapa saya cerita Suara Sir dah mula bunyi macam robot simpan balik duit dah Sir. saya sebab kita tahu diramalkan in the next 10 years emas akan Allahu Akbar. Sedihnya. Kejap saya cuba tukar. Saya tukar. So saya mohon semua yang lain mohon mute lah. Allah, siapa yang mute Sir pula ni? Okey, dah dengar tak? Okey, dengar suara saya. Jelas Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay. So, apa yang saya nak kongsikan tadi, saya cakap saya simpan emas saya setiap bulan RM5,000. Dengar kan? Dengar. Kenapa? Sebab kita tahu ada pakar-pakar ekonomi dunia ramai cakap in the next 10 years harga emas akan naik 4 kali ganda. Kalau naik 4 kali ganda, RM5,000 yang saya simpan hari ini, nilai je akan jadi RM20,000. RM20,000. Boleh bayangkan tak kalau setiap bulan hari ini saya beli emas, saya pajakkan, saya buat GCA, RM5,000, tahun 2033 saya boleh jual balik emas saya dapat balik RM15,000. Itu yang saya seronok. Okey, tapi sebelum itu kalau orang cakap, lamanya nak kena tunggu sampai 10 tahun. Okey, saya nak maklumkan kepada semua yang dalam ni, GCA produk ni adalah produk untuk medium term sampai long term. Saya nak cerita. Okey, ni saya selalu cerita juga macam mana Okey, kita ada beli handphone tak? Semua orang beli handphone ni kan, betul tak? Semua orang beli handphone. Dan kalau nak tahu, student saya sendiri beli handphone harga je boleh tahan. Boleh tahan handphone masing-masing. Mereka beli handphone sampai harga RM5,000, RM6,000. iPhone. Yes, betul. Itulah handphone pilihan mereka ya. Okey, saya share screen saya sekejap. Saya nak tunjuk dekat tuan-puan, Okey, sementara Sir share screen tu Sir, saya bacakan soalan yang mungkin Sir boleh respon dalam sharing Sir kejap lagi. Sebab ada yang bertanyakan berkenaan dengan fee dalam setahun jika tak terminit, adakah kena bayar fee lain? Macam mana dengan sewa pajak setahun? Kena bayar? Boleh. Dan ada juga yang bertanyakan kalau tak bayar apa jadi? Kena bayar manual ke ditolak grab emas kita? So mungkin Sir boleh saya jawab dulu highlight sikit kejap lagi. Okey, silakan Sir. Saya jawab dulu soalan tu Okey, Yeah. saya share screen inilah. Saya share screen ini.
Okey, kena tak bayar, ada tak kena bayaran untuk apa kita panggil management fees? Ada. Berapa management kita adalah 3.5% daripada jumlah yang kita ambil ni. 3.5% daripada jumlah yang kita ambil ni, dan 3.5% ni adalah selama setahun. Selama setahun, dan kita kira hari lepas tu. Okey, itu yang kita kena bayar. Kalau kita buat contoh 850 kalikan dengan 3.5%. Berapa? Berapa? RM29.75 setahun. Itulah kita punya management fees yang kita perlu bayar selama setahun. Tapi kalau katakan kita simpan 2 tahun, kali 2 lah. Kita simpan 3 tahun, kali 3 lah. Macam tu. Dan kita perlu tak bayar setiap tahun? Tak. Kita tak perlu bayar duit tu. Bila kita nak terminate nanti, baru Countermeasure akan calculate everything dan dia tolak, dia pulangkan baki duit yang kita ada. Baki keuntungan yang kita ada. So, tuan-puan tak perlu risau nak kena bayar tiap-tiap tahun. Sebab kita bukan sistem pajak gadai yang biasa tu. Okay, kita akan dapat duit kita sekali, dan lagi sekali kita akan dapat duit hujung nanti masa kita nak terminate. Tu je. Kita tak ada bayar-bayar apa lagi dah. Jawab tak? Saya menjawab tak soalan untuk perlu bayar setiap tahun ke tidak? Hello? Oh, masih lagi dengar saya. Oh, masih lagi dengar. Risau saya. Okey, harap saya menjawab soalan. 29.75 untuk setiap bulan kan? Bukan RM29.75 untuk setahun tu tuan. Setahun, ya setahun. 15% lagi tu dapat juga ke? Oh, 15% tu kita akan dapat balik. Ingat tak? Masa saya cakap bila harga emas naik 1,200 ni, nampak tak emas naik 1,200 ni? Kan? Kita tolak 850, baki 150 ada kat dalam ni bersama dengan keuntungan. Nampak tak? 350 ni adalah untung RM200 yang datang kat sini, plus 150 dapat RM350 ni. Dikira daripada keseluruhan gramage emas yang kita tukarkan tadi. Betul, kita dapat daripada situ. Betul. Okay. Tapi fee tu dia kira 3.5% daripada berapa yang kita dapat. Daripada apa yang daripada jumlah duit yang kita dapat ni, bukan daripada nilai 1,000 ni, bukan. Tapi daripada 850 ni. Perhatikan betul-betul ya tuan-tuan dan puan-puan. Yang ni benda penting Kita punya fees yang menariknya 3.5% daripada berapa yang kita dapat, bukan daripada yang masuk ke dalam akaun bank kita tu. Betul. Emas naik harga setiap tahun ni, tapi kita cuma bayar management fees based on berapa jumlah duit yang kita dapat masuk akaun bank kita hari tu. 3.5% daripada 85% tu. Itu sahaja. Yang kita buat bayar belanja tu kan. Betul. Okey, saya tunjuk dekat tuan-puan ini benda best pasal beli handphone. Saya rasa semua orang relate lah benda ni sebab semua orang beli handphone. Lagi mudah faham ni, insya-Allah. Semua orang beli handphone. Okey, saya nak beritahu Okey, saya nak beritahu handphone semua. Berapa ni? Handphone harga RM5,000 sebab student saya pakai handphone RM5,000. Okey, cantik. Ni handphone harga RM5,000 ni. Okey. Nampak tak skrin saya? Nampak? Okey. Excel kan? Okey, nampak Saya cakaplah student saya ni beli handphone. Dia nak beli handphone harga RM5,000. Saya cakap stop. Jangan beli dulu. Jangan beli handphone dulu. Kita beli dulu emas. Kita buat GCA. Kita dapat duit. Baru kita beli handphone kita. So tuan-puan buat apa? Kita ada RM5,000. Nampak tak saya buat warna hijau ni? Ada RM5,000. Kita pun beli emas dulu. So kita akan dapat balik 85%. Berapa? RM4,250. Ini kita tambahlah sikit duit kita. Kita tambahlah sikit duit kita untuk beli handphone harga RM5,000 tu. Okey. Nampak tak saya tulis kat sini dalam masa 5 tahun. Kenapa saya tulis 5 tahun tuan-puan? Sebab kebiasaannya macam saya sendiri pun saya beli handphone 5 tahun sekali. Saya tak beli handphone tiap-tiap tahun. Saya tak beli handphone setiap tahun, saya beli handphone saya 5 tahun sekali. 5 tahun sekali je ataupun lebih. Selagi handphone tu tak rosak, selagi itulah saya akan pakai. Okey. After 5 years, emas naik 50%. Kita anggaplah emas naik 50%. Okey. So, berapa kita dapat bila kita jual emas tu? Kita akan dapat RM3,118. RM3,118. Best tak best? Kalau selama ni kita beli handphone, kita dapat handphone je kan? Lepas 5 tahun, handphone rosaklah dia. Sadaqallah lah dia. Tapi now, handphone rosak, emas ada. Jual emas kita dapat RM3,000, boleh tak nak beli handphone baru? Top up sikit je lagi. Fuh. Best kan?
Best tak? Datang kembali. Ini yang kita cakap datang kembali duit ni. Emas tu datang balik. Faham tak? Kalau Kalau kita dekat tak sini faham tak? sandarkan kepada emas dulu. Kalau kita tak sandarkan pada emas, apa yang berlaku? Duit kita habis macam tu je. Handphone kita pun rosak. Terima kasih. Beli, keluarkan duit. Lepas tu cakap, ya Allah mahalnya handphone sekarang. Tiap tahun handphone harga naik Macam mana emas naik harga, handphone pun naik harga. Okey. Macam tu ceritanya. Faham tak? Clear tak benda tu? Dan nak tengok tak kenapa saya tulis 50%? Tengok jadual saya ni. Dalam masa 5 tahun, emas naik 53%. Yang ni ini sejarah lah. Sejarah yang berlaku. Yang ni pun tengah harga emas tengah turun-turun sikit ni. Kalau harga emas naik balik, jumlah dekat sini naik lebih 50 ni. Okey, nampak tak? Saya bercakap berdasarkan fakta, berdasarkan track record terdahulu. For the past untuk 5 tahun sebelum ni, emas naik 50%. So saya andaikan lagi 5 tahun akan datang, emas pun naik 50%. So handphone yang tuan-puan beli tu, kalau kita GCA kan dulu, dapat balik 3,000 tu. Best tak best? Best tak best? Saya nak tengok komen kawan-kawan kat dalam ni. Best tak best? Best ke tak best tuan dan puan-puan boleh komen di ruangan chat. Alhamdulillah Puan Nurita, Best. Puan Syakira, best. Alhamdulillah. Okey, best sangat. Dan kalau kita dapat duduk lebih lama, sebab saya nak cerita produk nombor 2 ni, saya tak sempat nak cerita lagi panjang. Kalau kita duduk lagi lama, saya boleh bantu juga tuan-puan untuk macam mana nak bantu anak-anak kita yang memang ada PTPTN. Macam mana nak bantu singkatkan bayaran PTPTN tu dengan beli emas. Dan kalau tuan-puan ada buat bayaran kereta, biasa kita pinjam duit kereta berapa? Kita buat pinjaman kereta 9 tahun. 9 tahun kita pinjam. 9 tahun kita pinjam. Macam mana saya ajar kita boleh bantu untuk kurangkan simpanan kita jadi 5 tahun, jadi 6 tahun. Jimat 4 tahun untuk bayaran loan kereta kita. Rumah pun sama. Banyak lagi kita boleh tunjuk. Tapi saya tak nak cerita benda tu hari ni sekarang sebab saya nak lompat. Saya nak terus cerita pada produk nombor 3 kita. Boleh kita sama produk nombor 3. Kena buat sharing another slot session ke sir? Belum betul Puan Huda. Kalau Puan Huda nak tahu, bagi Okay, saya nanti saya deal dengan sir. Thank you. saya kan sangat happy cerita pasal GCA ni sebab saya rasa GCA sangat boleh bantu ramai orang. Sebab orang banyak hutang sekarang. Okay, sir, saya nak tanya tuan-tuan dan puan yang ada dekat ruangan Zoom ni, nak tak kita adakan satu sesi asing berkenaan dengan GCA bersama dengan sir nanti? Siapa yang nak boleh komen nak? Ada yang kata nak sir. Okay sir, boleh sir? InsyaAllah nanti kita cari masa. Kita cakap pasal GCA je. Sebab GCA ni banyak bantu. Betul tuan-puan. GCA ni banyak bantu. Okay, nanti saya banyak sangat bantu. Saya macam kita habiskan untuk habiskan betul. Okey. Betul. Tadi kan saya nampak ada orang soalan tanya kalau kita beli emas dengan harga tinggi sekarang. Minta maaf saya tak nampak nama. Saya tak sempat nak capture nama tadi, capture soalan aja. Kalau saya masa beli GCA, saya tak kisah pun tengok harga. Sebab saya punya GCA, saya punya niat adalah untuk long term. Saya yakin harga emas yang saya beli hari ini 5 tahun akan datang akan naik. Itu yang saya rasa. Itu saya sangat yakin. Biasa saya tak pernah kisah. Nanti kalau macam puan concern pasal harga emas turun naik, itu produk kita yang nombor 3 ni. Itu kena beli time harga rendah, jual harga tinggi. Kena concern, kena update. Kalau tak, kalau malam-malam nak update tu macam GCA lah. GCA tu senang. Beli biar je. Beli buat je GCA, bayarlah bil-bil kita, lepas tu hiduplah seperti biasa. Hiduplah seperti biasa kita. Tapi kalau buat GCA ni, hidup anda tidak lagi biasa. Sebab berganda-ganda. Hidup anda berganda-ganda. Kena buat segera, betul. Kalau bayar kereta 520, nak convert ke emas berapa kena beli? Okey, saya kira kan, nampak tak? Sorry saya buat sikit je. Ini untuk Zul Syafiq. Alang-alang Zul Syafiq dah tanya tu 520 ya Syafiq. Untunglah Zul Syafiq. Saya tolong kira live ni. Sorry saya terus kira kan, betul. Kita bayar berapa? 500. 520 tadi. 520, kita nak bayar 520. Kalau kereta bayar 520, nak convert kepada emas berapa kena beli? Berapa kita kena beli emas kita? Okay. Agak terputus lag.
video. Lag. Ya. Lu dengar tak? Suara dengar tapi Dengar tak? tenggelam Dengar timbul. Okey, dengar alhamdulillah. Okey. Zul, kalau nak bayar duit kereta every month 520, Zul beli emas RM620 saja. Akan masuk balik kat akaun Zul 527. Beli emas 620 ataupun 610 pun boleh lah. Beli emas bernilai, dapat aja gaji terus beli emas 610, akan masuk dekat akaun bank Syafiq RM518.50. Bayarlah duit kereta. Boleh Syafiq? Syafiq pula Zul Syafiq. Macam tu je. Tiap-tiap bulan 610 ataupun 620. Konsisten lah buat macam tu. InsyaAllah boleh kalau nantilah nak seronok nak cerita tapi masa tak cukup. Okey? Kita jual balik semua emas kita yang kita dah beli 5 tahun tu. Kita buat full settlement kita punya dekat bank. Alhamdulillah, saya memang suka hidup bebas hutang. Saya adalah orang yang suka hidup bebas hutang. Excel sheet tu insyaAllah boleh. Ini saya buat kira-kira sendiri je boleh. Nanti boleh PM saya. Boleh, tak ada masalah. Okey, saya nak cerita produk nombor 3. Boleh saya kongsi. Ya Allah, saya ambil masa banyak juga semua. Saya rasa bersalah sangat. Saya rasa Boleh, berdosa silakan. sekarang ni. Boleh Saya kongsi slide saya. Ni produk nombor 3. Produk nombor 3 ni paling best. Semua best ni apa? Semuanya best. Masalah betul. Okey, saya nak terus kongsi produk nombor 3. Ambil masa banyak sikit, minta maaf. Saya stop video. Okey, dapat Nampak jelas suara saya dengar? Ya, masih lagi dengar sir. Silakan. Kita lagi dengar, alhamdulillah. Okey, produk nombor 3 kita adalah GAE. GAE ni apa? Gold Asset Enhance. Kita nak gandakan aset kita. Gold Asset Enhance 10 kali. Dekat sini, saya terus akan buat calculation dekat semua orang. Saya akan tunjukkan calculation dekat semua orang. Yang bestnya dekat GAE ni, kita akan 10 kali gandakan kita punya keuntungan. Kalau dekat orang luar dekat pasaran, dekat market, dapat untung 2%, kita dapat untung 20%. Kalau dia dapat untung 5%, dia dapat untung 50%. Okey, macam mana caranya? Macam ni. Bila kita beli emas sebanyak RM1,000, syarikat akan pinjamkan kita emas dan kita dapat emas RM10,000. Bila kita harga emas RM10,000, syarikat akan gandakan emas kita 10 kali, kita akan dapat emas sebanyak RM100,000. Emas ni nama kita tau. Modal kita RM1,000, dapat RM10,000. Emas kita RM10,000, dapat RM100,000 nilai emas. Okey. So, itu yang sebabkan proses inilah menyebabkan kita dapat keuntungan berkali ganda. Nanti orang pelik, weh, macam mana pula boleh dapat macam tu Saya cerita Tapi konsep yang pertama faham tak? Kita beli 1 unit, company top up lagi 9 unit untuk kita. Benda tu kita kena faham Okey, saya nak terus pergi pada calculation. Saya suka tunjuk calculation sebab saya tahu kat dalam ni ramai orang-orang bijak pandai yang mesti nak kira detail. Betul? Ini cara saya cerita ke orang. Bila kita beli 1 unit GAE, okey, ini paling best tau. Company, okey, 1 unit GAE ini bernilai $250. Okey, GAE ini dijual dalam harga US dollar. Bukan ringgit tapi in US dollar. So, apa yang berlaku? Company akan tambah lagi, top up lagi 9 unit bagi kita. Berapa kita dapat? Yang dia top up tu 2,250. So, total unit yang kita dapat adalah 10 unit dan jumlah duit yang kita dapat adalah, sebab emas yang kita dapat adalah bernilai $2,500. Okey, sampai sini faham tak? Clear tak sampai sini? Saya nak tengok komen. Faham tak? Saya nak sambung cerita ni. Faham tak? Faham tak tuan-tuan dan puan-puan? Faham. Syakira cakap faham. Faham tak? Faham
Okey, faham. Saya nak juga faham konsep. Konsep ni super important. And then kita dah faham konsep, kita rasa, ya Allah, macam ni rupanya kita boleh dapat duit banyak ni. Okey, faham konsep. Alhamdulillah, saya tengok ramai orang komen-komen kat sini kan. Okey, faham. Haris cakap faham, Susana cakap faham, Amin cakap faham. Alhamdulillah. Okey, saya sambung saya sambung. Now, katakanlah emas, hari ni emas harga berapa? $65 poin Huda. Sekejap saya tengok. Sekarang ni 63. Sekarang ni 63.438 Okey, dolar. 63. Kita nak senang kira bagi kawan-kawan, tuan-puan dan ni faham. Katakanlah harga emas sekarang adalah $63 per gram. $63 per gram. So, kita sebenarnya dalam GAE ni, kita nak gandakan nilai emas kita, nak mengganda-ganda emas kita. Bila kita beli emas $250 ni, $250, berapa gram kita dapat? Berapa gram kita dapat? Maksudnya 250 bahagikan, tengok belah kalkulator 250 bahagikan $63. Kita cuma dapat sebanyak 3.9682 gram. Okey, nampak tak? Kita dapat 3.9682 gram emas. Tapi company kan bagi kita lagi 9 unit tu kan? Total kita dapat untuk 10 unit adalah 39.682 gram. Banyak tak? Banyak tak puan? Puan-puan bayar 250, puan-puan bayar 250 sahaja, instead of dapat 3.9 gram, dapat 39 gram emas. Best tak best kat sini? Best Faham kat sini? Okey, next. Okey, saya nak sambung cerita. Andai kata emas naik 5%. Saya tak nak cakap tempoh. Bila tak nak cakap. Emas naik 5%. Puan Huda, suara saya dengar tak? Dengar sir, masih lagi dengar. Masih lagi dengar Okey, bila harga emas naik 5%, harga emas baru sekarang berapa? 63 campur 5%. Nampak tak harga emas jadi berapa? 66.15 per gram. Okey. Clear kan? Faham kan? Emas naik 5%, kita harga emas sekarang pun jadi 66.15. Now, tuan-puan cakap nak jual lah. Harga emas dah naik 5%. 5% sikitnya. Betul sikit. Tapi dia rasa nak jual. Boleh tak jual? Boleh. So, bila kita jual, saya nak tanya tuan-puan Saya nak tanya tuan-puan, kita jual yang ini ataupun kita jual yang ini? Kita jual yang 39 gram tu, betul? Okey, jom kita kira. 66.15 kalikan dengan 39.682 gram emas. Berapa kita dapat? Ini emas, ini nilai ringgit yang kita dapat $2,624.96. Tuan-puan dapat nilai ni tahu, 2624. 2624. Tapi soalan saya, adakah semua nilai ni puan punya duit? Tuan-puan punya duit? Tuan-puan punya duit ke? Ada yang bagi tahu, Sehilmi jangan lupa spread harga 3%. Betul. Betul. Nanti spread harga pun ada. Tidak, Syakira Razli kata tidak. Okey. Okey, spread harga pun ada. Hari ni, sekarang ni, saya cuma nak kongsi pasal, nak bagi faham konsep dulu. Ya, betul. Saya bagi faham konsep. Lepas faham konsep, nanti saya akan cerita pasal spread harga semua. Kita nak bagi faham konsep. Okey? Nanti takut tuan-puan yang baru ni jadi confused, faham. Nanti bila dah faham konsep, kita boleh cerita detail kiraan untuk exam pula. Gitu untuk soalan exam. Betul tu. Okey, yang ni untuk faham konsep dulu. Okey, now. So, tengok tuan-puan bukan dapat 2624 ni. Tolak 2250. Ingat yang ni tuan-puan dah ambil ni tadi. Kan dapat pinjaman ni. So berapa kita dapat? Berapa kita dapat? Tolakkan dengan 2250. Okey? Kita dapat 374.96. 374.96. Okey. Okey. Tengok modal kita tadi berapa? Modal kita tadi berapa? 250 kan? Modal kita 250 kan? Okey, tolak 250.
Tolak 250, maksudnya untung bersih yang kita dapat 124.96. Okey, bahagikan dengan 250 kali 100, kita dapat untung 49.98. 49.98%. Boleh tak kita bundarkan? Kita bundarkan 50%. Boleh? So emas naik 5%, kita untung 50%. Emas naik 7%, kita untung 70%. Okey. Tapi saya nak cerita kat tuan-puan kat sini, ada risiko tak? Ada risiko. Saya kena cerita risiko juga. Wajib cerita risiko. Kalau emas turun 5%, kita akan rugi 50%. Nampak tak? Turun 5%, rugi 5%. Emas turun 7%, tuan-puan akan rugi 70%. So dekat sini, saya nak cerita dengan tuan-puan, ada risiko tak? Ada risiko tak? Saya stop main dulu, stop sharing. Saya stop sharing, saya tengok kat tuan-puan. Okey, ada risiko tak? Muhammad Ada Yusuf Syafiq risiko kata tak? ada, tapi tak rugi. Ada. Saya beritahu dekat tuan-puan semua, risiko tetap ada. So, tapi dekat dalam ni risiko, ya betul Abang Bomba. Risikonya cuma pada masa sahaja. Pada masa sahaja. So, bila harga emas turun, tuan-puan janganlah jual. Tuan-puan tunggu aja. Tunggu harga naik. Ingat tak tadi saya tanya, awal-awal kita berbicara, awal-awal kita bercakap berkongsi, saya tanya tuan-puan, tuan-puan yakin tak emas akan naik harga? Emas akan naik harga. Dan kita pun jawab, yes, kita yakin. In long term, emas akan naik harga. Okay? Dan pergerakan emas setakat 4%, 5%, 6% tu, okay, itu adalah pergerakan yang sikit dan cepat je boleh berlaku. Cepat aja berlaku. Ada risiko jika terminate unit tu masih loss. Betul, itu cuma risiko kita. Tapi tolong jangan terminate waktu tengah rugi. Itu sebabnya saya cakap, saya suka kongsi dengan kawan-kawan saya, untuk beli GAE, jangan beli dengan emas kita ataupun dengan duit emergency kita. Jangan buat loan dan jangan guna duit emergency kita untuk GAE. Kita kena ada holding power. Contohnya duit kat mana? Duit tabung haji, duit ASB. Kan kita memang simpan setahun, nak tunggu dividen 5.1% tu. So Bermaksud duit yang kita tak guna lah, sir. Betul, duit yang kita tak guna yang memang kita simpan. So kat sini kita nak menggandakan simpanan kita. Dekat sini. Okey. Tuan-puan, tadi ada yang tanya pasal spread, betul. Ada tanya pasal spread, ada tanya pasal management fees. Ada, kita ada management fees dan ada spread. Yang tu kena buat kiraan detail untuk kawan-kawan semua. Saya tak nak nanti makin ramai orang confused. Saya cerita konsep aja dulu bagi faham-faham, tuan-tuan faham konsep. Lepas ni boleh tanya dekat kawan-kawan tuan-puan, ataupun boleh nak tanya saya sendiri pun boleh. Kita kira betul-betul. Saya buat kiraan untuk exam pula yang detail. Boleh. Nanti nak PM secara detail, boleh insya-Allah. Boleh. Yes, kena timing masa-masa naik. Betul Zul. Ni Abang Bomba alihkan simpanan dari tempat yang kurang untung ke tempat yang lebih menguntungkan dan berganda. Setuju. Itu yang saya buat. Awal-awal tadi kan dah tanya, awal-awal tadi Puan Huda ada tanya saya berapa lama saya dapat untung. Dekat GAE kali 10 ni lah, yang kawan saya dapat untung 23% dalam masa 6 hari. Anak buah saya dalam masa 29 hari dapat untung 27%. Dia letak 100,000, dia dapat 27,000 dalam masa 29 hari, tak sampai sebulan. Okey, tip saya untuk yang beli JE ni, you kena alert dekat group. Nanti orang tanya, orang selalu tanya saya, so kalau macam ni nak kena rajin tengok graf ke? Harga turun beli, harga naik jual. Kan? JA betul Zul. JA ke-5 kurang untung. Saya kurang mempromosikan JA ke-5 sebab saya rasa kalau saya boleh dapat ada cara untuk dapat untung banyak, kenapa saya nak untung sikit? So saya terus letak dekat JA ke-10. Itu masa tunggu je. Ada orang beli masa harga tengah naik. Okey? Ada orang beli masa harga tengah rendah. Tunggu je. Ada soalan? Saya beli
Tapi macam mana nak tengok? Okey, Puan Huda, okey ke kalau saya nak share saya punya screen, tunjuk saya punya account? Okey, saya okey je, tapi audience dekat sini kena maklum sekarang dah pukul 10.29. Okey. Sekiranya tuan-tuan dan puan-puan sudi untuk tunggu, dan saya pun tak nak lepaskan peluang untuk sesi sharing ini dengan 215 orang ni. Boleh tak tuan-tuan dan puan-puan kita lebihkan sedikit masa pada malam ini? Okey? Boleh saya silakan. Bukan mudah ni nak dapatkan slot bersama dengan Sir Hilmi ni. Malu saya nak tunjuk. Okey, first, jangan anggap saya beli banyak tau. Saya bukannya orang yang macam beli sampai 100,000, 200,000, tak. Saya adalah pengguna biasa macam tuan-puan juga. Saya masih bekerja makan gaji dan saya beli JE pun based on kemampuan saya. So, sepanjang hampir setahun saya dengan Quarter Metal ni, saya suka jual beli. Banyak le, tak banyak, betul Zul, tak banyak, sikit je, betul. Tak, malu saya nak tunjuk. Tapi saya tunjuklah juga untuk, sebab tadi ada lagi tanya soalan macam mana nak tahu ada untung ke rugi. Yang tu sebenarnya untuk kelas besok. Tapi alang-alang orang dah nak tanya, saya tunjukkanlah. Saya tunjukkan ya. Okey, saya share screen ya. Sikit je, sekejap je, minta maaf. Lepas tu kita ambil 5 minit and then kita boleh stop terus sharing kita. Okey, nampak tak slide saya? Okay. Nampak sir. Saya pergi nampak dekat account ni. Nampak account terus nampak account. Dia kan? punya CA dia. Oh, nampak NJCA terus kat situ. Mesti. Okey. Terus Puan Huda mata pantas. Okey. Kalau nak tahu kedai besar tu. okey, saya akan beli macam saya suka belilah harga turun, saya beli sikit-sikit, 1 unit, 2 unit, 1 unit, 2 unit. Kalau nampak dekat sini yang saya baru-baru beli ni masih belum untung. Cara je tengok je net cash out ni kena lebih tinggi daripada initial investment. Tapi kalau tuan-puan tengok akaun saya yang lebih terdahulu, contohnya bulan 2, nampak tak yang ni saya yang nampak tak? Sebab ada orang tanya kan berapa lama nak dapat duit tu. Okey, nampak tak? Sebab sekarang kan harga emas tengah turun sikit. Hari tu harga emas tengah naik, semua akaun saya positif. Okey, kalau tengok dekat sini, saya dah ada untung tak? Saya beli hari tu $250, saya jual $306. Ada tak untung kat situ? Dah ada untung dah. Kalau tuan-puan nak kira, kejap $56. $56 saya dah untung kat situ. $56 tu berapa persen daripada 250 tu? Berapa? Jom kita kira kat sini Berapa tadi? 306 tolak 250. Untung saya 56 bagi 250 kali 100. Okey tak tuan-puan kalau saya beritahu untung saya dah 22%? Untuk akaun yang ni, Kena tunggu 3% lagi lah sebab Sir nak 25% kan? Betul. Okey, tuan-puan nampak tak saya simpan berapa lama? Saya beli bulan 5 tu. 3 hari bulan 2, dah dapat untung dah. Okey, dah dapat untung dah. Tahun ni Ya. Berapa bulan baru ni? Beberapa bulan saja. Nampak tak? Kalau ada juga akaun saya yang lebih lama lah. Kalau ada akaun saya yang lebih lama, nampak tak? Yang ni bulan berapa saya beli ni? Bulan 10 tahun lepas. Yang ni dah lebih 100%. Ini dah lebih 100% ni. Betul. Dalam Sarah. Dahsyat. Nampak tak? Tu dia. Okey? Mana ingat tapi kena fikir banyak. Ya, saya. Okey? Alright. So, kalau nak tengok cara, tengok je dekat net cash out ni. Okey, yang ni adalah untuk kelas besok. Saya tak patutnya share hari ni. Ni untuk besok. Nanti tuan-puan masuk kelas besok, sahabat saya besok akan kongsi lebih detail dekat dalam sistem. Macam mana nak tengok dah untung ke dah rugi, macam mana nak jual, macam nak beli, bila timing yang sesuai. Tak banyak kan? Nampak kan? Kalau tengok betul lah, saya tak banyak sangat lah, saya sikit-sikit je lah macam tu. Tapi saya suka beli. Saya tak suka tengok list saya kosong. Saya tak suka. Saya suka list saya tu banyak. Ada banyak, kalau boleh banyak-banyak page, sampai masuk 2-3 page, saya suka. Saya suka macam tu. Tu bila tu nak tutup tu yang untung tadi tu. Dia macam, Puan Huda tahu tak, rasa macam, saya ni sebab macam, saya rasa saya tak perlukan duit tu lagi. Okay, and then saya sambung. Macam tu. Betul Puan Rosia, bila time tuai itu seronok. Sebab sekarang kan harga emas tengah turun sikit. Perasan tak dalam seminggu 2 minggu kan harga emas turun. Lepas tu nanti je naik kita jual lah. Okey, ada soalan tak? Saya rasa ramai sahabat-sahabat kita kat dalam ni semua dah penat dengan saya berceloteh ni. Ada tak?
Betul Abang Bomba. Beli satu unit panjang liat. Saya pun macam tu. Ada duit lebih kita belilah 2-3 unit kan. Tak ada duit lebih kita beli 1 unit je. Tapi yang wajib buat GCA. GCA tu wajib juga buat tiap-tiap bulan. Consistently. Betul Zul. Betul Zul. Saya setuju dengan Zul. Zul ni hebatlah Zul ni. Tengah turun ni lah kita beli. Betul. Tengah drive pun boleh beli. Betul. Betul Abang Bomba. Tengah drive pun boleh beli. Boleh bagi tahu macam mana nak kira persen untung tu tadi. Oh okey, nak kira persen untung tu tadi. Yang tu untung kasar Saya net cash out tu saya tolakkan je dengan initial investment. Tak apa, Idayu nanti join kelas besok, sahabat saya besok akan kongsi cara nak kira. Oh macam mana pula untuk convert emas fizikal. Yang tu dekat dalam GSA nanti. Yang tu dalam GSA. Yang tu pun besok insya-Allah. Yang tu pun besok. Yang tu kita akan tunjuk macam mana nak akses ke akaun kita, nak klik bahagian mana untuk kita request dengan Quantum Metal supaya dia orang hantar emas fizikal kepada kita. Saya pun buat emas Esok kita fizikal, share. saya nampak. Tu dia macam nak tu. tunjuk dah yang dia punya. Ceng. Alah, saya punya kecil-kecil lah. Kalau Puan Huda punya kan 50 gram terus ambil kau macam tu. Saya suka yang ni dalam bentuk Dina. Nampak ni Dina? Dina ni kecil-kecil. Yang ni pun saya keluarkan gram-gram kecil-kecil macam ni. Macam tu. Abang jual apa? Abang jual gold bar. Abang jual gold bar macam tu. Dia sebenarnya seronok kalau jumpa face to face boleh pegang. Betul. Saya dah tunggu sampai je. Saya dah convert. Okey, nanti kan Zul, saya nak nasihat. Saya macam bukan nasihat lah. Saya nak kongsi dengan kawan-kawan, tuan-puan kat dalam ni. Sebenarnya kalau kita nak keluarkan emas kita dalam bentuk fizikal, lebih elok dikeluarkan dalam gram yang lebih besar. Sebab kita punya upah, kita punya cost premium kita jauh lebih kecil nanti. Kena buat kat bank. Betul kena buat dekat bank. Puan Huda, betul. Yang beli RM100,000 kena buat kat bank. Betul. Sebab limit bank kita pun RM50,000 je. Boleh beli RM50,000 je sehari. Advisable tak if GCA nak buat every week? Syaf, kalau Syaf nak tahu, saya ada student saya yang buat setiap minggu. Sebab setiap minggu bapak je bagi dia duit RM150. So sebelum dia spend, dia buat dulu GCA RM150. Every week dia buat. Bila saya tanya dengan dia, rajinnya awak buat GCA, awak nak apa? Habis belajar je nanti saya tengah plan dengan classmate semua kita nak travel. Yang tu saya cakap GCA ni ada banyak. Orang muda yang bijak. GCA ni ada banyak financial solution dalam GCA ni. Dia tahu je habis belajar, dia nak buat trip dengan kawan dia nak pergi overseas, dia dah start buat GCA every week sekarang ni. Tak ada album dia yakin harga emas akan terus naik. Betul. Saya rasa seronok lah. Saya rasa student saya tu dia akan tersenyum lebar nanti masa dia habis belajar. InsyaAllah. InsyaAllah kita doakan lah betul. InsyaAllah kita doakan. Ada soalan lagi tuan-puan? Kalau nak bagi hutang kat orang pun boleh GCA kan dulu. Selamat kan? Betul kan Abang Bomba kan? Betul. At least kita dah bagi hutang kat orang, kita sebelum transfer duit kat orang, kita GCA kan dulu. Orang tu kalau tak bayar pun at least kita ada emas lagi. Allahu Akbar. Bijaklah Abang Bomba ni. Kalau setiap bulan 650 beli untuk GCA setahun dapat berapa? Kalau setiap bulan setahun dapat berapa? Maksud Zul macam mana Zul? 650. Puan Huda faham tak soalan tu? Okey, saya kira saya cuba kirakan. Kalau Zul beli emas RM650 buat GCA, Zul akan dapat RM552.50 setiap bulan masuk dekat akaun bank. Simpanan yang Zul buat cuma 97.5. Setahun Zul dah buat menyimpan, macam umpama dah menyimpan 1,170. Tapi emas dah ada dalam gram tu dah banyak lah, dalam 7,800 punya emas, gram emas. Keuntungan tu kita tak tahu macam mana. Tak tahu, tapi betul. Berdasarkan kepada sejarah harga emas, ianya akan terus meningkat. Betul. Jadi bila harga emas meningkat tu yang kita akan dapat keuntungan tu. Daripada kenaikan harga emas. Betul. Siapa tadi yang tanya? Muhammad Zul Syafiq. Betul So, kita tak boleh nak jawab secara
tepatlah berapa Betul. keuntungan. Ada Sebab kenaikan kalau harga tak emas, Kalau tak nanti ada kita bagi keuntungan. janji yang berbukan-bukan kan, kita tak nak janji sebab harga emas ni naik turun. Tapi based on pembelian saya tahun lepas, tak sampai setahun emas saya sebut GCA saya alhamdulillah dah boleh jual, dah tak merah. Saya bayar duit kereta sebulan 1,100 kredit card, 1,500. Berapa saya kena beli? Total, maksudnya total 1,500 ataupun total 2,500 ni? Total 2,600. Betul ke? Total 2,600? 2,600 ke? Okey, kalau katakan 2,000 berapa tadi? 2,600 tadi, Encik apa tadi Encik Ikmal, kalau 2,500 adalah kita punya bayaran bulan-bulan kita tu 2,500 boleh GCA kan 3,100. Buatlah GCA 3,100 akan dapat 2,635. Buat 3,100. Masuk aja gaji 3,100 GCA kan. Berapa minimum untuk beli GAE kali 5? Berapa? GAE kali minimum je 1 unit. Maksudnya minimum RM5. Minimum RM5. Sekarang kalau tak silap saya, tak sampai 120 untuk GAE kali 5 untuk 1 unit. Dan untuk GAE kali 10 tak sampai 1,500. Tu abang boleh 149 cakap. something tadi saya beli. 14 something. 149 something. Tak sampai 1,500 pun. Abang Bomba cakap 1,113 untuk 1 GAE kali 5. Tak sampai. Saya selalu macam tak sampai 120 untuk GAE kali 5 dan tak sampai 1,500 untuk GAE kali 10. Dia lebih kurang macam tu. Tengok currency USD sekarang ni. Tengok USD kita. Sebab harga 1 unit adalah in USD. Tu berapa 1480 tu dapat balik berapa duit kat tangan? Vivo kalau nak tahu kita bukan dapat duit. Kalau 1480 tu bukan GCA, itu adalah untuk GAE. Kita beli 1 unit GAE. InsyaAllah kalau Vivo nak tahu yang saya cakap tadi itulah, kita boleh dapat sampai kita beli 1 unit GAE kan 1480 contohnya, boleh jual balik dengan harga 2,000, 2,200, 2,300, dapat je duit. Saya pernah je buat yang dapat untung sampai 700, 500, 600, 700 untuk 1 unit. Ada ke orang peram GCA? Saya rasa sebab kalau nak tanya saya, belum lagi lah. Sebab kita jual quantum metal ni open pada public pun since 2019. Tapi saya adalah orang yang peram lama lah. Kalau tanya soalan saya suka peram lama-lama saya punya GCA. Yang itu terpulang kepada tuan. Kalau rasa dah dapat untung RM50 pun rasa macam, dah untung RM50 ni GCA saya. Jual lah. Tapi saya adalah orang yang buat masa ni saya tak ada keperluan lagi untuk mencairkan emas saya. Makanya saya simpan saja. Jual balik itu bila boleh, bila-bila boleh kan? Betul Vivo, bila-bila boleh. Beli setiap bulan. Ikmal, kalau Ikmal memang ada, yang macam tadi Tuan Ikmal ada cerita pasal GCA kan, saya recommend kalau itu adalah komitmen bulanan, kalau kita ada komitmen bulanan, semacam itulah kita perlu buat juga GCA untuk cover kita punya komitmen bulanan tu, bil-bil, elakkan belanja hangus. Kalau kita ada perasaan untuk selamatkan belanja hangus kita, buatlah GCA setiap bulan. Itu nasihat saya. Istiqamahlah buat begitu. Ada lagi soalan? Kesimpulannya GCA 80, betul. GCA kita dapat 85% dalam masa 1 ke 5 hari. GAE kita jual bila kita dah ada untung. Itu tak kisah. Macam saya cakap tadi, kawan saya dapat 6 hari, anak buah saya dapat 29 hari, saya pun pernah dapat dalam masa paling cepat 25 hari. Okey, lagi? Faham, alhamdulillah. Puan Huda, rasanya kalau tak ada soalan lagi boleh kita habiskan. Saya rasa bersalah sangat ambil masa orang lama. Itulah. Esok hari bekerja lagi ni. Betul. Okey. So, itu saja sir. Terima kasih banyak-banyak. Ya, Hazwan. Alhamdulillah. Mana better GCA? Yang tu adalah kelas teknikal besok. Buat GCA straight daripada GSA ataupun daripada GCA.
Itu kelas Dia teknikal sama betul. saja 85% dan Sama je 91% dengan tu. kita, lebih kurang je. 85% daripada nilai duit kita. 91% tu daripada nilai Grab grammage Mas. yang ada dekat JSA kita tu tuan. Betul, Right? Zul. Alright. Syarat introducer kena beli 1 unit GAE kena 10. Buat Asna, saya recommend buat terus JAE malam ni, beli terus 1 JAE, at least 1. Kalau ada kemampuan beli 10, beli 10. Terima kasih Cik Miss Naya. Alhamdulillah. Alright. Jadi sebelum saya lepaskan Vivo ada soalan, rekrut dapat untung tak? Dapat untung Vivo, yang tu kena masuk kelas hari Khamis kan? Pasal reseller program. Reseller program minggu ini insyaAllah pada hari Rabu. Tak. Puan Huda tanya Puan Huda, dia tahu semua jadual. InsyaAllah. InsyaAllah. Alright. Aduh, hai. Susah betul nak lepaskan macam ni. Aduh, nampak tak ramai sangat suka dengar mengajar ni, buat sharing ni. Yang suka. Jadi, insyaAllah lain kali kita boleh berkongsi lagi kan InsyaAllah boleh. Saya minta maaf kalau ada saya tersalah cakap ataupun saya cakap laju sangat ke, pelan sangat ke. Saya minta maaf line internet tadi. Yang baik kan kita kongsi Yang tak baik tu lupa-lupakan je lah. Tuan dan puan-puan, tadi saya ada terbaca komen minta turun apa semua. Sebenarnya ni dia ada kerja hakiki dia. Kalau ikutkan ke mana saja route tour yang kita pergi, saya nak tarik pergi sama-sama. InsyaAllah. Mungkinlah satu masa nanti. Tapi kan Puan Huda kadang-kadang ada rasa sedikit segan lah. Saya rasa orang hebat macam Puan Huda sendiri. Saya nak bercakap depan Puan Huda pun saya segan juga ni. Ya Allah, Tuhanku. Saya tengok kat dalam ni yang online pun ramai juga orang-orang hebat. Sangat-sangat merendah diri ni ni. Aduh, hai. InsyaAllah, terima kasih Puan Zainun. Okey, tak masalah. Sebelum saya lepaskan rehat pada malam ini kan, saya nak dengar lah kepada apa pesanan kepada mereka-mereka yang ada pada hari ini dan mereka berniat untuk berkongsi dengan orang lain juga. Tips dan pesanan peringatanlah kepada semua. Saya rasa kat dalam ni ramai yang dah register. Tadi Puan Huda tanya semua dah register, bukan orang baru kan? Bukan orang baru. Saya punya tips, saya dapat tips ni pun daripada senior-senior saya yang dulu saya tak percaya cakap diorang. Saya ambil masa berbulan-bulan nak buat apa yang diorang cakap. Hari ni saya pesan benda yang sama, tolong buat mulai malam ni juga. Tolonglah. Nak tahu tak apa tak? Jangan berhenti sharing. Tak kisahlah sharing secara online ataupun sharing secara face to face, jangan stop sharing. Paling simple lah betul. Saya rasa kat dalam ni semua ada dalam grup WhatsApp, right? Kan? Ada dalam grup WhatsApp, kita akan nampak Puan Huda ke sesiapa lah, Dr. Wirda ada share information. Dia share gambar, seketul je gambar dia share. Kita buat apa? Terus repost. Itu je. Diorang ni, orang-orang hebat ni, diorang share tu nak tolong kita sebenarnya. Diorang share dalam WhatsApp group untuk kita repost. Harapkan kita buat konten, kita tak buat kan? Repost sajalah. Percayalah cakap saya. You buat istiqomah posting. Seminggu 3 kali, 4 kali. Dulu saya orang suruh buat setiap hari. Saya buat seminggu 3-4 kali je. Punyalah pemalas kan? Tapi 3-4 kali je saya buat sharing seminggu. Alhamdulillah saya dah ada income 5 angka sebulan sekarang. Dengar tu tuan-tuan dan puan-puan. Terlepas pula cakap. Dahsyat. Terlepas cakap. So why not kita ni buat sharing juga untuk tambahkan side income kita. Benda yang bagus kena kongsi. Dan tuan-tuan dan puan-puan, Sifu saya pernah berkata, kita kalau nak berjaya, tiru apa yang orang berjaya buat. Betul. Macam saya cakap lah. InsyaAllah. Betul. Puan Huda cakap suruh buat benda yang sama. Dr. Wirda suruh cakap. Semua orang-orang hebat ni cakap benda yang sama je. Sharing. Saya ambil masa 2 bulan lebih tak percaya cakap diorang punya pemalas. Saya cakap kalau 2 bulan dulu, makanya saya boleh dapat income yang best ni lebih awal.
Alright. So kita fokuslah dengan apa yang kita nak dekat quantum matter ni. Kalau kita nakkan keuntungan, kita fokus buat keuntungan melalui emas di GSA, GCA ataupun GAE. Dan kalau kita nak tambahkan lagi pendapatan kita, kita boleh fokus, tambahkan fokus kita lagi sebagai reseller. Alright. So saya nak ambil peluang pada malam ini untuk ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada PS Haji Hilmi kerana berkongsi dengan kita pada malam ini, dan saya sangat-sangat bersahati dan sangat-sangat berharap kepada Sir, semoga lain kali kita dapat lagi bersama dengan Sir. Boleh Sir? InsyaAllah boleh, insyaAllah. So saya nak ucapkan berbanyak terima kasih lagi sekali Sir, sebab dengan susah payah Sir dekat Sempurna untuk dapatkan coverage dalam fokus kepada tugas dekat sana. Alhamdulillah masih lagi mencuri ruang letak tepi masa rehat pada malam ini untuk berkongsi dengan kami dekat sini. Terima kasih Sir. Dan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ada dekat ruangan Zoom ni yang masuk tepat pada masanya,